Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di program kuliah, dan insyaAllah di hari ini apa yang kita ingin berkongsi adalah suatu perkara yang saya rasa amat penting, sebab ini berkaitan dengan perangkap-perangkap syaitan dan bagaimana ia berlaku saban hari, setiap hari, setiap saat, setiap minit dalam kehidupan kita melalui media-media sosial dan sebagainya. So, apa yang kita nak berkongsi, di samping kita mempelajari dan mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di akhir zaman ni. So, jadi di akhir zaman ni fitnah amatlah besar, dan salah satu fitnah adalah fitnah Dajjal. Dan Dajjal ni sangatlah hebat, sehingganya Allah turunkan Isa AS untuk membunuhnya. Maka Dajjal terkena dengan sihir. Sihirnya sangat sukar dibaca oleh orang-orang awam. Manusia lazimnya takkan nampak sihir ni selagi dia tidak beriman kepada Allah. Hanya iman itu saja yang menjadi benteng untuk mempertahankan diri dia daripada diperangkap oleh sihir-sihir Dajjal ni. Apa yang kita akan bincang pagi ini secara umum. Secara umum, bagaimana kita sekarang ni berada di dalam fitnah Dajjal. Dajjal sebenarnya dah ada, tapi tak keluar lagi. Tapi Dajjal ni adalah seorang manusia yang bijak, yang disebut sebagai matanya satu, maksud satu lagi itu adalah mata yang bulat seperti buah apple yang menonjol keluar. Itu Dajjal. Dia adalah seorang manusia, tetapi yang jenius, yang sangat jenius, yang sangat hebat. Dajjal ingin dirinya diangkat menjadi Tuhan. Maka bagaimana peranan Dajjal? Dan sekarang ni Dajjal walaupun dia tidak keluar lagi, tetapi tentera-tentera Dajjal telah pun berada bersama-sama dengan kita, dan setiap hari mereka itu menyerang kita dalam dari pelbagai sudut. Dan hari ini kita lihat bagaimana rumah tangga orang Islam hancur. Banyak yang binasa disebabkan oleh sihir-sihir Dajjal yang terlalu halus, yang sengaja disembunyikan. Orang takkan perasan. Sangat susah. So, apa yang saya nak bincangkan ni adalah tentang bagaimana halusnya sihir-sihir Dajjal itu, sehingga menusuk ke dalam jiwa umat-umat Islam ni. Ini satu perkara yang sangat penting. So, pagi ni dan hari ini, insya-Allah, apa yang kita akan kongsikan ialah tentang bagaimana media sosial atau social media yang sangat mempengaruhi kehidupan umat, dan kebanyakan orang ada mempunyai Instagram, Telegram, internet, WhatsApp, dan juga tidak ketinggalan juga adalah FB ataupun Facebook. So, di sini kita akan lihat bagaimana FB, orang yang pelayar-pelayar FB ini berkongsi dosa dengan orang lain. FB juga adalah merupakan perangkap syaitan, dan FB juga tempat berlakunya syirik dengan Allah SWT. Kenapa jadi syirik? Kerana manusia mula menyembah FB.
meluahkan segala perasaannya, mengharapkan sesuatu daripada FB tersebut. Yang dia harap kita tak tahu siapa yang dia nak harapkan itu. Kepada siapa dia mengharapkan, sedangkan hanya kepada Allah kita sembah. Ini antara perkara yang cukup penting. Maka orang pelayar-pelayar FB yang tak mengaji, yang tak faham, yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan menjadikan tempat ini sebagai tempat tumpuan dia. Sedangkan untuk uluhiyah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni rumit. Kalau kita tak cerita, orang tak faham. Orang anggap benda ni satu platform baru. Kalau tak masuk dalam media sosial ni jadi kuno. Ini persoalan dia. Sebenarnya bukan persoalan kuno atau jahil atau tak pandai. Tapi persoalan dia kita kena faham. Platform ini siapa yang menyediakan? Siapa yang merangka, yang memprogramkan platform ini supaya orang masuk? Dia macam pangkat labah-labah. Media sosial ni seperti pangkat labah-labah kalau kita tak hati-hati. Kalau kita main terjah masuk je, tanpa kita belajar, pasti kita akan terperangkap. Sebab dia perangkap. Dia macam sarang labah-labah. Labah tunggu di tengah. Dajjal tunggu di tengah. Masuk kena, masuk kena, masuk kena. Cuba tengok binatang, serangga yang melekat pada sarang labah-labah. Betapa sukarnya mereka itu melepaskan diri dengan getah daripada perangkap itu. Sama juga dengan media sosial yang dicipta oleh Dajjal ini. Dajjal tak keluar lagi, tapi tentera dia telah keluar. Idea-idea dia telah pun dilontarkan oleh bala tentera dia. Kan? Banyaklah daripada orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin. Ini merupakan tentera-tentera Dajjal yang sedang bergerak untuk meratah umat-umat Islam yang tidak beragama kepada Allah, tidak bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isu ni isu berat. Kita nak sembang pun pasal dia melibatkan pekerjaan, melibatkan pengaruh, melibatkan minat, melibatkan ruang dan peluang dan berbagai aspek. Kalau kita nak bincangkan, memang benda ni agak besar. Tapi walau bagaimanapun, sebelum kita tu terlanjur ditipu oleh Dajjal, maka eloklah kita mengetahui dulu. Persoalan suka tak suka itu kita letak tepi. Kita nak faham dulu. Apa dia yang dikatakan media sosial ni? Dari sudut agama, syarak, dari sudut dunia tak payah cerita lah. Semua orang faham. Semua orang ada lah dia punya status dan sebagainya. Dia nak update status darah hari dan sebagainya. Masalah suami isteri, isteri dengan suami macam mana pula, bolehkah melayari FB ini tanpa izin suami. Ini isu-isu yang sangat besar, dia melibatkan agama. Sebab tu banyak berlaku keruntuhan moral, perzinaan melalui social media ni. So kita akan pergi satu persatu bagi dapat penjelasan supaya kita faham. Kita kena ambil agama sama, jangan ingat dunia je. Agama tak letak kat mana semasa kita menggunakan platform-platform ini. Sama ada kita menunjukkan kita kepada Allah atau sebagainya. Jadi banyak isu lah. Antara lelaki perempuan. Bolehkah kita bercakap dengan bini orang dalam FB? Kononnya sekadar kawan lama. Maka kita pun chatting dengan dia. Kan? Sedangkan dia bukan mahram kita. Kita ada suami kalau bagi isteri. Isteri ada suami. Halal atau haram dia chatting dengan bukan suami dia, tanpa izin suami dia. Dan orang tu pula lelaki yang bukan mahram dia. Yang lelaki pula boleh tak chatting dengan perempuan, isteri orang yang bukan mahram dia. Yang ni kita nak kena faham lah. Jadi kalau kita tak ada agama, kita anggap benda ni sebagai satu tempat boleh berhubungan. Kita ikut orang kafir. Islam kita tak ikut. Sedangkan dalam Islam ni banyak kekangan dia. Sebab Allah nak pelihara kita. Allah nak muliakan kita. Allah nak sucikan kita daripada perangkap-perangkap syaitan. Tapi oleh kerana tak faham jahil, maka kita masuk dalam perangkap dia. Dengan dalam keadaan kita tak tahu. Itu adalah perangkap-perangkap syaitan. Kita menggunakan alasan sebab ini zaman sekarang, zaman moden, kuno. Kalau kita tak duduk kat situ. Yes, tak apa. Tapi kalau dari segi syarak bagaimana? Segi syarak bagaimana pula hubungan tu tersebut? Ini yang kita akan bincang panjang. Tajuk ni mungkin saya buat 2 siri, 3 siri. Jadi yang siri pertama ni sebagai introduction. Kita nak memperkenalkan dulu bagaimana kedudukan tentang media sosial ni dalam iman kita kepada Allah dan Rasul. Wallahualam. Baik, alhamdulillah.
Jadi yang kedua ni, bahagian ni kita bincang tentang bagaimana perangkap Dajjal dan Iblis. Tengok dalam satu hadis disebut oleh Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, yang menyebutkan bahawasanya kenderaan Dajjal itu ialah seekor binatang. Antara jarak kedua telinga dia tu 40 hasta. 40 hasta ni besar ni. Kalau tengok kiri kanan tu, telinga tu 40 hasta. Adakah ia kapal terbang ataupun sesuatu yang lain? Atau kalau kapal terbang, kenapa dalam hadis yang dikatakan sayap? Seharusnya ada sayap kalau kapal terbang ni yang bersayap, binatang yang bersayap. Tapi kenapa dikatakan dia hanya mempunyai telinga? Adakah Nabi Muhammad bermaksud bahawa telinga itu suatu perkara yang lain? Mungkin yang lain lagi. Tapi yang kita lihat yang jelas, binatang yang sebesar itu mungkin kita tak nampaklah lihat atas dunia ni hari ni. Akhir zaman kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi apa yang kita faham, kalau melihat daripada keadaan sekarang ni, mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah sebuah satelit. Satelit yang kita lihat satelit, kita tengok satelit tu. Dia ada kiri kanan, dia ada telinga. Dia ada receiver dia boleh terima. Memang telinga ni, satelit ni dia buat macam sebuah telinga. Sebab apa? Untuk mendengar. Apa saja yang ada atas muka bumi ni. Sebab dia mengesan pancaran signal. Sebab dia ada receiver. Jadi kalau kita kaji lagi kenderaan ni sangat simbolik. Kerana dia lebih tinggi lagi. Lebih hebat lagi ciptaan dia tu daripada mana-mana kenderaan yang ada atas muka bumi ni. Kerana ia cukup berupaya untuk bawa apa-apa saja gambaran ataupun suara. Ini macam mana kita tengok. Cerita dulu pasal kenderaan Dajjal ni. Kita nak kena tahu benda ni dulu. Baru kita faham apa yang berlaku atas muka bumi ni, bagaimana dunia ni dikawal oleh Dajjal. Kemudian kenderaan ini, dia sangatlah canggih. Sehingga boleh mengantar apa saja berita atau pengaruh Dajjal seluruh dunia. Within seconds. Maknanya dalam masa 1 saat saya dah sampai. Kemudian kenderaan Dajjal ini pula, yang katakan canggih dia tu, dia boleh mempengaruhi manusia 24 jam sehari semalam. Non-stop. Dia boleh detect kita. Dia boleh collect database kita. Dia boleh ambil apa saja yang kita hantar, yang kita cakap melalui handphone ni. Dia boleh terjemah dalam apa saja bahasa. Memang dah ada sekarang ni. Contohnya apa saya cakap sekarang ni dalam bahasa Melayu. Bila kita send melalui online frekuensi handphone ni, dia boleh terjemah dalam apa bahasa pun. Dah ada software itu dan kita tengah buat software itu. Kita tengah gunakan software itu untuk terjemah bahasa yang kuliah-kuliah kita ni dan pelbagai versi. Bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa apa saja boleh diterjemahkan. Tapi secara harfiah lah, straightforward. Tapi boleh faham lah. Kalau kita tak faham bahasa Cina, terjemah bahasa Cina. Kan? Kita boleh dengar dia. Okey. So, jadi, access satellite ni adalah 24 hours. Within 24 hours. Maksudnya dalam masa 24 jam, dia boleh access apa kita buat. Dan kemudian dia boleh pancarkan pula pengaruh. Dia nak deliver apa? Dajjal ni. Dia nak deliver apa melalui TV, handphone kita, komputer kita, di rumah dan sebagainya. Asalnya benda tu di alam maya ni. Jadi seluruh kehidupan dalam alam maya ni dikawal oleh satu sistem yang bernama satelit. Dan even dia boleh tahu di mana kita duduk, lokasi kita. Tapi kalau kita tak buat handphone, dia tak boleh kesan lah. Maksud saya yang melibatkan benda frekuensi. Yang menggunakan frekuensi gelombang. Macam mana juga syaitan. Menggunakan gelombang, frekuensi untuk menyesatkan manusia. Dan hari ini Dajjal menggunakan frekuensi itu untuk deliver apa yang dia kehendaki tanpa dia perlu sampai kepada kita. Dia tak ada jumpa kita. Tapi kita hanya digalakkan, ditunjukkan kita menggunakan handphone dan sebagainya. Maka dengan handphone ini, di mana frekuensi itu sampai, maka segala maklumat-maklumat kehendak-kehendak Dajjal itu dapat disampaikan kepada seluruh manusia itu. Sama ada nak terima, tak terima itu nombor 2. It's a secondary, it's not primary. Primary-nya nombor 1-nya, tujuan utama, maklumat sampai. Dia boleh hantar benda baik, benda jahat. Tapi Dajjal, mustahil Dajjal nak hantar benda baik. Baik pada pandangan mata kasar. Tidak pada pandangan ainul basirah. Pandangan mata hati, tak ada. Memang Dajjal kerja dia, menjahanamkan manusia. Hari ini Dajjal nakkan manusia sembah dia. Macam mana nak jadikan manusia sembah dia?
Macam kita sembah Allah. Menyembah sesuatu yang kita kasih. Manusia bila dia kasih kepada sesuatu itu, maka dia menyembah yang dikasihi itu. So bila manusia ni dapat maklumat yang canggih-canggih, yang sesuai dengan nafsu manusia, maka dia akan jadi ketagih. Dia akan jadi gila dengan apa yang dia nak sembah tu. Sebab tu hari ni kalau kita lihat, manusia hari ni bertuhankan, sudah pun bertuhankan Dajjal. Dengan adanya kenderaan ini. Mana dengan adanya satelit ini, kita dapat pelbagai informasi. Itu tafsiran masing-masing lah. Dia nak tafsir baik ke jahat ke atas diri dia sendiri. Tapi yang confirm, bila dia tak kenal Allah, maka dia akan bertuhankan dengan Dajjal. Sebabkan satelit ini. Sebab dia boleh communicate. Dia boleh berhubungan dengan siapa saja di alam maya ini tanpa berjumpa. Dia boleh tengok dalam rumah orang tu, apa saja. Orang tu boleh bagi kat dia macam-macam gambaran. Itu cerita lah benda jahat. Macam-macam benda jahat orang boleh buat menggunakan teknologi ini. Susah nak kawal sebenarnya. Sebab ni sihir. Dia bagi kita jadi ketagih benda tu. Kita jadi semangat. Semangat kita nak update sebagainya media sosial kita hari. Jadi bila manusia dah mula bertuhankan Dajjal, manusia tidak kenal Allah. Bukti dia, kita nak tahu seseorang tu kenal Tuhan atau kenal Dajjal, mana dia lebih tahu? Mana dia lebih kenal? Cuba tanya tengok. Kau kenal Tuhan tak? Dia jawab tak boleh. Kau kenal Dajjal tak? Kau tahu tak handphone? Kau tahu tak media sosial macam mana? Macam mana nak gunakan FB? Macam mana nak gunakan Insta? Macam mana nak gunakan Telegram? LinkedIn? Macam mana nak gunakan internet? Dia akan cerita A to Z. Mana dia lebih kenal, dia lebih bertuhankan Dajjal daripada Tuhan. Tanya dia Allah, awwaluddin ma'rifatullah. Apa tu Allah? Macam mana nak kenal Allah? Dia tak mampu nak jawab. Sebab dalam hati dia dah Dajjal tu dah duduk melekat dalam hati. Sebab itulah hari ni kalau kita lihat akhir zaman ni tanpa Dajjal. Tanpa Dajjal sebagai manusia tak sanggup lagi hidup. Manusia nakkan Dajjal. Nakkan Tuhan Dajjal tu. Apa bukti dia? Oh ni berat ni macam ni. Memang berat lah. Bukti dia. Kalau tak percaya, tanyalah orang-orang yang sudah dikuasai Dajjal. Adakah mereka sanggup hidup tanpa TV? Boleh tak hidup? Dulu boleh hidup tanpa TV. Orang tak ada TV tak apa. Sekarang tak boleh nak ada TV. TV nak besar-besar. So, TV itu adalah tempat Dajjal deliver. Tu ada dalam TV, apa ada dalam TV? Hiburan. Hiburan lah banyak. Artis-artis. Sehingganya manusia tu lebih menyanjung artis daripada para orang ulama. Daripada orang soleh, pada para nabi, para rasul. Orang tak kenal sangat. Orang kenal artis lagi. Dan Nabi pernah sebut akhir zaman esok, ulama dikeji, artis disanjung. Memang ya pun. Hari ni dalam TV tu artis saja. Sehingganya orang lebih kenal. Sebut nama artis. Sampai budak pun kenal artis. Cuba tanya anak-anak kita, cucu kita, kenal tak nama-nama ulama? Hidup mati tak kenal. Yang dia tahu, nama artis yang terkenal, yang popular tu. Macam K-pop daripada Korea. Dan ada hari ni macam-macam isu yang berlaku. Kesesatan, huru-hara rumah tangga. Jadi sebab tu hari ni, ramai manusia tak boleh hidup kalau tak ada Dajjal. Maksud dia kalau tak ada benda-benda yang dicipta oleh Dajjal ni, handphone, komputer sebagainya. Dulu tak ada benda ni. Tapi manusia hidup tak? Hidup macam biasa je. Tapi hari ni manusia tak sanggup hidup. Sebab kena bawa Dajjal tu. Maknanya macam mana kita nak mengendalikan. Bukan tak boleh pakai macam kereta lah. Orang guna kereta untuk baik pergi masjid boleh. Pergi merompak pun boleh. Kereta yang sama je. Macam tu juga dengan media sosial ni. Macam mana kita nak gunakan? Dia bagi kita pakai. Dia ada agenda. Kita tak nampak agenda dia. Kita nampak keseronokan tu. Nikmat pakai handphone. Nikmat media sosial. Kita tak nampak di sebalik tu. Kita tak tengok dari segi dari segi hukum syarak. Kita hanya tengok dari segi keseronokan nafsu kita je. Oh, dulu tak boleh berhubungan. Sekarang boleh. Kita tak nampak lagi penyakit kat situ. Sebab kat situ dia letak sihir dia. Ketagih tu. Tak tengok sehari tak boleh. Tak update sehari tak boleh. Pagi update, petang update, tengah hari update, malam update, sampai tidur tak boleh. Saya ada satu kes ni. Kawan tertelefon. Isteri dia profesional lah. Frontliner. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz. Saya ni 4 bulan, 4 tahun dah Ustaz. Sekarang ni saya tunggu saat terakhir nak bercerai. Saya kata, kenapa? Dia duduk gila dengan K-pop tu. Sedangkan dah ada anak 4 orang kat rumah. Dah ada anak dah kat rumah 4 orang. Tapi tak boleh. Dia tak boleh tinggal. Sebab dia orang K-pop ni, apa nama grup tu? Lincoln, apa nama, saya tak ingat nama tu. Dok ni apa, seorang profesional.
Dia balik rumah dia tak peduli ke laki dia. Sehingga laki dia kata, Ustaz, dah 4 bulan ke 4 tahun dah. Dia kata tak tidur bersama. Bini dia kata tak kisah. Dia ketagih tu sebab dalam tu ada 3 juta followers dia. Korea punya macam K-pop, dia ada grup dia tu. Tengok tak Dajjal main. Sehingga rumah tangga, ini orang Islam. Yang perempuan yang pakai tudung. Ada suami, tapi dia tak peduli dah ke suami. Terlalu ketagih. Ini salah satu contoh. Telefon saya semalam. Tu dia mesej lagi, Ustaz tolong sebelum saya buat keputusan. Saya tanya kamu nak buat keputusan apa? Terpaksa berpisah Ustaz. Saya tak boleh tahan Ustaz dengan bini saya tu. Dia tak mau dengar saya cakap saya, dia hanya tahu tengok itu saja. Tengok dalam media sosial tu, grup tu. 3 juta, hal-hal communicate tu. Dia berhubung. Padahal dia ada suami, anak 4. Yang si laki ni pula duk pening. Anak kalau ada cerai, anak tak kat mana? Siapa nak didik anak pula? Ini contoh yang saya nak sebutkan hari ni. Macam mana kisah? Macam mana perangkap-perangkap Dajjal dan Iblis dalam media sosial yang kita tak nampak. So benda ni kita kena faham. Sebab tu dia permusuhan akhir zaman adalah antara sihir Dajjal. Fitnah dia tu. Sihir dia. Nak lawan sihir dengan apa? Bukan boleh pakai akal lawan sihir ni. Sebab tu Allah bagi pada umat Islam. Allah bagi pada Nabi. Mukjizat. Sebab tu setiap Nabi bila dia berdakwah, mereka ni ada mukjizat yang Allah bagi. Untuk apa? Macam contoh Nabi Musa AS. Tongkat dia. Mukjizat Musa. Nak melawan sihir Fir'aun. Kena ada mukjizat. Itu tanda membuktikan bahawasanya Musa itu adalah pesuruh Allah. Begitu juga dengan Nabi kita Rasulullah SAW. Allah bagi mukjizat kepada mereka sebagai bukti mereka itu adalah utusan Allah. Kemudian bila Nabi dah wafat, Allah lantik pula ulama sebagai waris Nabi. Wakil kepada Nabi untuk dakwah, menggantikan Nabi. Dakwah. Maka para ulama ni juga Allah bagi apa? Allah bagi karamah dan ma'unah. Sebagai bukti mereka ni adalah waris kepada Nabi, iaitu utusan Allah. Untuk berperang dengan puak-puak kafir, sihir-sihir Dajjal ni. Sihir David Copperfield kita tengok dia buat macam mana dia boleh jalan daripada US ke Hawaii within second dia boleh terbang pergi. Saya tengok sekali filem dia buat. Saya rasa orang Melayu sendiri tak mampu nak buat macam tu. Tapi sihir dia boleh buat. Jadi sihir dan David Copperfield contoh kita lihat adalah salah satu daripada tentera-tentera Dajjal menggunakan sihir. Tu sihir lah tu. So sihir ni mereka merancang untuk membinasakan umat-umat Islam melalui media-media sosial ni. Dia orang tahu, orang akan gila dengan handphone, masuk media sosial, terperangkap habis semua manusia. Dia tagih kat situ. Dia tak peduli dah. Halal ke haram ke, yang penting nafsu dia. Seronok dia. Tu contoh, saya bagi contoh. Ini sebab tu, kalau kita tanya hari ni, boleh tak hidup tanpa handphone? Kebanyakan orang akan geleng kepala. Emang ustaz ke, tok guru ke, orang jahil ke, orang peniaga ke apa. Dan kita pula hari ni terpaksa menggunakan media sosial. PKP baru ni, terpaksa pakai media sosial nak bisnes. Itu saja medium yang ada. Kita tak nampak kita masuk ke tu, siapa yang menunggu? Siapa yang mencipta platform tersebut? Itu Jus. Kalau kita Mark Zuckerberg tu, siapa dia? Ni. So, jadi, cara tak langsung, kita tak sadar bahawasanya dah ramai manusia yang bertuhankan Dajjal. Sebab mana nampak tak nampak, ini hakikat realiti yang berlaku hari ni. Tanyalah siapa pada dalam rumah. Dulu bini kita tak kerti pakai handphone. Sekarang dah pandai. Apa jadi tengok? Masa dia tak pandai pakai, dia jadi lain. Dia dah pandai pakai, dia jadi lain. Ini yang jadi isu yang saya nak sebut ni. Yang tadi kawan saya call. Ni minggu ni dah banyak kes ni. Orang duk telefon. Ustaz nak tolong. Minta tolong ni. Ni saya pun dah pening nak selesai masalah main dengan media sosial ni. Dah jadi ketagih. Dah susah nak buang. Memang dia susah. Macam mana sebut tadi. Macam mana serangga yang melekat pada sarang labah-labah. Kita pegang sarang labah tu dekat tangan kita pun melekat. Getah dia tu. Macam itulah rupa perangkap iblis ni. Perangkap Dajjal. Lepas tu tak boleh mula. Nak masuk boleh. Kena ada persediaan dulu. Nak masuk tu boleh. Kena ada persediaan dulu. Jangan kita terperangkap. Kena ada agama dulu. Kena ada iman. Kat mana sepadan kita? Kalau isteri, kat mana? Kalau suami, kat mana pula kita nak tengok? Darat nak buka handphone dia berhari-hari. Tengok apa yang dia dah buat. Kita bukan tahu dalam handphone. Anak kita sudah. Duduk dalam bilik seseorang apa yang dia buat. Itu hebatnya perangkat Dajjal ni. Susah nak cakap susah. Sebab tu kita fitnah. Ni fitnah akhir zaman. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita tengok kepada media sosial pula lepas ni. Apa yang kita nak lihat? Sebenarnya,
Kalau kita sebut media sosial ni banyak lah. Apa saja yang dalam handphone tu, itu semua social media lah. Media sosial media ini sebutan-sebutan lah. Jadi social media yang kita sebut hari ni, duduk dalam handphone kita tu, itu dipanggil sosial. Sosial ni benda yang general, yang umum. Siapa-siapa boleh akses, nak berhubung dengan siapa boleh. Memang Dajjal, memang dia plan supaya kita boleh berhubungan dengan orang lain. Dekat sini ada masalah besar dekat sini. Mana sempadan dia? Kalau cerita seorang lelaki dengan seorang perempuan, boleh tak dia berhubungan? Tapi memang Dajjal nakkan kita berhubungan supaya berlakunya maksiat di situ. Tanpa sepadan, siapa nak tahu kita telefon nak dara mana ke? Kita boleh telefon. Isteri kita pun boleh telefon, jantan mana dia nak telefon, laki mana dia nak telefon. Dia nak communicate. Masuk dalam FB. Siapa dia boleh jumpa dalam tu? Oh, jumpa ni kawan lama. Apa khabar? Kamu sekarang buat apa? Oh, saya ni dah kahwin nak banyak. Dia dah mula dah tu. Dia mula bertanya. Sedangkan perlukan dia bertanya? Dia tu isteri. Dia nak berhubung dengan orang lain, lelaki lain, dia kena tanya suami dia dulu. Boleh tak? Tu setan masuk kat situ. Walaupun yang tu adik-beradik dia akan siapa ke, dia nak bertanya. Sepatah dua tanya tak apalah, dah berlebih-lebih. Sekarang ni kamu dah buat apa? Biasanya dia ada muqaddimah dia. Itu peranan Dajjal. Dia dengan syaitan. Dia nak bisikkan tu. So dia panggil khawatir. Bisikkan jahat. Waswasil khannas. Sedangkan, kalau tak ada handphone dulu, dia nak jumpa dengan orang lelaki-lelaki lain payah. Melainkan kalau keluar ke, tepi jalan ke jumpa apa khabar. Habis. Tapi yang ni tak. Kejap lagi yang lelaki tu pula, malam kan dia ting-ting pukul 11 malam dia communicate bini kita. Kita tengah tidur. Tu bunyi apa tu? Kita pun tengok. Oh, ni siapa call kamu ni? Siapa mesej kamu ni? Ada kenalan saya. Tu mula tu. Itu dah fitnah dia. Itulah sihir Dajjal. Sampai tengah malam. Lepas tu yang saya katakan tadi. Yang bini budak ni dia mesej dia tak tahan Ustaz. Nasihat tak ada dengar langsung. Tak ada dengar langsung. Memang orang kalau kena sihir Dajjal ni, dia tak boleh nak dengar dia cakap dah. Cakap laki dia tak peduli dah. Cakap lah apa-apa. Neraka ke besok. Dia peduli apa? Tu punya dahsyatnya sihir ni. Tu jangan main-main. Sebab tu nak lawan sihir Dajjal ni hanya Nabi je boleh. Sebab tu Allah turunkan Isa untuk bunuh. Tapi bukan sebagai Nabi. Sebagai wali Allah. Nak bunuh Dajjal ni. Pasal sihir dia terlalu kuat. Sehingga Nabi sebut, akhir sekali yang datang daripada Dajjal tu adalah wanita dan anak-anak kamu. Maka rantaikanlah mereka itu. Dajjal datang rantai. Ni pun kita susah makan, Dajjal datang pergi hantar makanan. Macam-macam. Ni dah start dah ni. Ni kita ni dah masuk dah era ni. Ni fitnah ni dah kita sedang menerima fitnah ni. Itu yang saya nak sebut dalam ni. Kita nak sebut nak peringat. Takut ada yang tak perasan. Ataupun ada yang dah terlanjur. So jadi, bila terlibat dalam social media, yang memperanan deliver mesej kepada kita adalah satelit. Satelit akan bagi melalui handphone yang kita pegang di tangan kita. Yang kita bawa, dia akan deliver mesej. Ting masuk. Macam-macam info dia bagi tahu. Oh, kita kononnya kita perasa kita ni orang yang sentiasa mengupdatekan diri kita. Yalah kalau kita tahu apa kematian yang berlaku kata COVID di Brazil nak buat apa? Kita kali buat apa? Kali kita lagi selamat pun orang kat Brazil, dekat Jerman ke, dekat US ke. Kadang-kadang kita bila main media sosial, otak kita ni dibebankan dengan pelbagai maklumat dan masalah orang lain. Kita terpaksa terima. Kita simpan dalam kotak kita. Bila kita simpan, kita jadi stres. Hari-hari kita tengok kematian. Dulu kita tak tahu pun kalau orang mati dekat London, kita tak tahu. Hari ni kita tahu. Oh, kat sini ada kematian. Jadi benda tu mengganggu kehidupan kita. Ni ada insiden kat sana tengok. Ni insiden. Kita nak buat apa kita ambil tahu hal itu? Tak ada kena mengena kita pun. Bukan dapat pahala pun. Sekadar boleh bercakap. Ini masalah. Ini bahana. Musibah. Bila terlalu banyak maklumat. Yang bukan maklumat agama. Sedangkan kita ni nak mati besok. Kita nak masuk dalam kepala kita ni. Dalam hati kita ni agama. Macam mana nak mentauhidkan Tuhan. Macam mana nak beribadat kepada Allah. Nak berzikir. Kita tak. Kita dah sibuk dengan media sosial. Nak tengok dalam tu. Dalam tu fitnah banyak kat situ. Sebab itulah. Jadi sesiapa sajalah. Tak kira siapa saja. Pengguna atau pelayar. Yang tak faham bab agenda Dajjal ni. Garanti. 100% dia akan masuk dalam perangkap iblis. Perangkap Dajjal dan iblis ni. Dia masuk je dia akan jadi orang gila. Majnun. Gila ketagih. Tak buka tak boleh. Tak pengok tak boleh. Tak tengok tak boleh. Kan? Ini jadi sebab tu masuk masjid dan masjid dah tulis dah. Tutup handphone tu. Dia off saja. Jadi sebab itulah ramai hari ni anak gadis ternoda.
Anak gadis kita dalam rumah. Dia layan, dia buka dalam FB, dia jumpa kenalan dia. Dia duk gila nak cari laki dia nak kahwin. Dia start nak cari siapa nak boleh duduk dengan dia. Janda-janda, ada grup janda pula dalam FB. Contoh. Kan? Tunjuk gambar macam-macam dalam tu. Gambar menggairahkan. Konon-konon nak ambil lah dia. Sedangkan dalam FB ni, ramai penyamar-penyamar. Kadang-kadang dia menyamar sebagai orang perempuan dalam FB dia. Tapi dia lelaki. Dia ni adalah iblis. Lama-lama dia akan detect kat mana duduk. Memang dalam email, dalam kita tak nampak FB tu di mana. Tapi akhirnya dia akan tanya kat mana duduk. Dia minta tips. Dia minta tips. Kita pun beritahu lah, oh, kita kat kawasan sini. Lama dia datang cari. Biasanya iblis ni dia akan pergi direct. Ni pok-pok yang kaki-kaki penyamar, perogol, penipu ni. Cukup hebat. Tapi orang tak nampak. Dalam tu lah paling banyak sekali benda jahat. Jadi, bila cara tak langsung, maka ramai isteri jumpa dengan alumni dia dalam grup tu. Boyfriend lama, girlfriend lama. Maka mulalah berzina dalam handphone. Sembang malam. Malam berzina juga, berzina mata, berzina perkataan, tangan tu duduk menaip, tanya sana, tanya sini. Sedangkan dia dah berlaki. Na'udzubillah. Ini paling teruk sekarang ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Siapa ada bini, tanyalah. Siapa ada lelaki, tanyalah macam dalam rumah tu. Apa yang berlaku tu. Nak selesai masalah orang, saya pun dah pening kepala dah. Hari-hari nak orang tanya itu, tanya ni, kita nak jawab tak boleh. So kita ambil peluang kat sini. Secara umumnya kita cerita dulu. Apa dia yang dikatakan media sosial media ni? Macam mana Dajjal punya peranan untuk develop sistem ni? Baik, jadi Dajjal tahu bahawasanya bila manusia tak beriman kepada Allah, maka itulah dia mangsa dia. Senang je Dajjal dia nak tahu. Dia akses tengok dalam handphone, dia tahu sampai ke budak-budak. Budak 12 tahun boleh rogol adik dia. Sebab dia duduk tengok site dalam handphone tu. Nak tapis macam mana? Lepas tu kerajaan yang tapis benda ni, filter dulu. Benda ni tak boleh highlight dalam tu. Tapi dah hari ni media sosial ni jadi tanpa batasan. Dah maya. Everybody can access. Maka bila Dajjal tahu bahawasanya bila manusia tidak beriman kepada Allah, inilah mangsa dia. Jadi sebab tu kalau kamu buka sahaja sosial media ni, buka je handphone, di tiap-tiap program yang dibuat itu semua mengandungi sihir-sihir yang sangat kuat. Hari ni kalau kita nampak, dulu saya ingat FB kuat, ada lagi lebih dahsyat yang saya sebutkan tadi tu, K-pop tu. Tua muda, dah tua dah, anak ramai, tapi bila dia tengok padahal K-pop tu kan ada apa? Dia tunjuk susuk badan dia, anak muda, nampak dia seksi, gairah. Ni perempuan dia dah tua dah, tapi tengok tu dia jadi ketagih. Padahal dia bukan kenal pun. Tak kenal pun Korea tu. Jadi teringin, semangat tu naik, syahwat tu naik. Padahal anak 4, 5 dah. Tu main iblis. Iblis dia tak kira siapa. Dia nak menjahanamkan manusia. Kita pula tak faham. Kalau orang jahil, bodoh tak pandai profesional, orang-orang hebat, frontliner. Sihir ni dia tak kira orang. Dia rempuh semacam je. Dajjal peduli. Apa kamu? Aku peduli. Apa rumah tangga kamu? Yang penting kamu sembah aku. Itu yang Dajjal tak. Bila sihir dia kuat, kita nak lawan dengan akal. Nak lawan dengan akal, kita tak hebat lah. Tak hebat. Tak boleh. Dia tak boleh. Pasal sihir bila dia masuk, syaitan akan ikut sihir tu. Dalam setiap sihir yang Dajjal bawa, dia deliver je sihir tu. Di tiap-tiap sihir yang dia deliver dalam sistem, dalam sosial media ni, maka di situ adanya syaitan-syaitan yang ikut sama. Duduk dekat FB, syaitan FB duduk. Duduk dekat Insta dia duduk. Duduk dekat WhatsApp, dia duduk dekat WhatsApp. Duduk dekat Pinterest. Duduk dekat Twitter. Duduk dekat apa saja dalam sosial media, syaitan akan berada di situ. Ditunggu kat situ. Apa yang kita suka, dia akan follow kita, dia akan cucuk kita, dia akan acah kita. Sebab tu orang jadi ketagih. Macam mana orang ketagih dadah tu. Dia boleh tinggal ke dadah? Tak boleh tinggal. Ketagih tu terlalu dahsyat. Jadi ini yang kita nak kena faham. Kita dah nampak benda, ini tak ada apa handphone, jangan cakap. Cuba kamu buang handphone tu. Kamu boleh hidup tak sekarang ni? Tak ada handphone. Susah lah nak contact orang. Padahal ada handphone tak yang boleh kita communicate. Handphone yang ada lama Nokia. Yang dulu yang kita boleh berhubung lagi. Boleh. Ketika kita gunakan handphone yang tanpa sosial media ni, kita rasa okey je. Sebab kita punya niat nak boleh bercakap, nak telefon di mana dia duduk. Tiba-tiba datang satu platform baru.
Dipanggil social media. Dalam handphone je kita boleh communicate. Mula kita rasa okey. Bila kita study balik kenapa benda ni berada dalam masyarakat, rupanya lagi dahsyat. Sebab kita dah berada di zaman fitnah Dajjal. Maka dah sampai masa dah Dajjal nak keluar, maka dia hantar dulu askar-askar dia. Dia nak pastikan dulu tentera-tentera dia ni boleh mengawal dah. Dah ramai dah atas muka bumi ni, termasuk orang Islam, orang kafir tu saya cerita lah. Orang kafir ni 100% adalah pengikut Dajjal. Dan dia nak target sekarang ni sebahagian besar orang Islam yang menjadi pengikut dia. Maka cara dia lontarkan dulu satu bentuk sistem platform yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, yang dengan platform itu dia dapat kuasa. Dia datang je besok, semua dia akan terjun ikut dia. Semua akan pergi ikut dia. Sebab tu Nabi suruh tambat bini-bini kat rumah nanti. Tu bini kita yang semayang tu. Minta semayang kita tak tahulah. Main dengan Dajjal ni kalau kira. Fitnah dia terlalu dahsyat. Sebab tu nak lawan fitnah Dajjal ni kena ada iman. Sebab tu Nabi suruh sebut tiap-tiap malam tu sebelum tidur, baca suratul Kahfi 10 ayat pertama tu. 10 ayatnya tiap-tiap malam. Hafal. Jadi bila dia hafal tu, insya-Allah Allah akan pelihara. Kalau dia ada FB ke, duduk apa, dia buat kerja, duduk jual barang ke, produk ke dalam FB tu, tak kisahlah. Tak kisahlah benda-benda macam tu. Jangan sampai melampau. Tunjuk gambar kita dalam tu. Kenapa nak pamer wajah kita kat situ? Kalau anak dara, dosa pergi kat pak. Kalau bini, dosa pergi kat laki. Anak nak masuk FB kena tanya pak dulu. Wali tu bapak. Dosa pergi kat bapak. Bini nak masuk FB kena tanya laki dulu. Dosa ni atas kepala laki dia. Jadi bini kalau buat kerja tak minta izin jadi haram. Jadi berdosa benda tu. Tak boleh. Pasal dia tu di bawah tanggungan wali. Ada wali yang menjaga dia. Jadi benda ni benda yang cukup mudarat. Yang kita nak kena fikir baik-baik. So jadi, social media ni dikawal sepenuhnya oleh Dajjal. Tu kena ingat. Walaupun Mark Zuckerberg ke siapa ke, sebab tu social media FB mana dia boleh buat yang kedua. Hanya satu je yang ada. Banyak orang cuba nak buat FB. Tak boleh jadi. Pasal benda tu teknologi is very high technology. Yang boleh buat ni Dajjal dia. Dia dengan tentera dia. Sebab tu cubalah cari orang Melayu kat KL ni kat Malaysia kalau boleh buat tengok FB satu FB. Tak boleh jadi. Kalau tak jenis macam Dajjal tu kepala otak tu. Ni sihir nah. Dia menggunakan sihir. Kita buat saja tak boleh. Dia kena dalam tu include campur plus sihir. Sebab sihir ni akan menarik hati-hati orang. Menarik keinginan-keinginan syahwat orang supaya duduk dalam tu. Sihir ni bila dia macam orang perempuan lah kalau kena sihir. Kalau dulu-dulu orang pakai minyak cenuih, minyak orang mati, dibunuh dia kata. Ambil minyak tu, puja calik kat orang perempuan, ikut ambil ke rumah. So sihir lah tu. Hati dia, diri dia tu dah dikawal oleh syaitan tu. Sama juga dengan kita buka sistem dalam online ni kan. Buka je dia ada kat situ. Tak percaya buka lah tengok. Kejap ni bawa tangan kita tu pergi. Dia akan keluar dalam FB tu. Macam-macam cerita. Cerita pasal seks lah, pasal apa kan. Kita kadang-kadang sekali terangi nak tengok. Nampak tak? Bulan puasa, hancur habis puasa disebabkan oleh tangan-tangan yang jahat tu. Sihir tu. Ni kita nak faham kan tak boleh. Boleh. Tapi masalah terlalu besar. Saya tengok budak, adalah budak saya seorang dua. Tak ramai pun. Dia kata saya, Ustaz, saya tak sanggup lah Ustaz. Kalau saya pakai, saya takut saya binasa. Jadi kamu buat apa? Dia pakai handphone biasa je. Sampai hari ni, saya jumpa dia masih menggunakan Nokia tu. Tak adakah kamu punya ni nak hantar apa-apa ke WhatsApp ke? Tak ada Ustaz. Ada. Tapi jarang jumpa. Seorang jumpa yang tu. Adalah seorang dua lagi. Orang tua-tua yang tak kerti nak guna, tak boleh. Dia kata biar dia pakai. Aku nak panggil dia kata, aku nak telefon. Jadi kita jangan rasa bangga. Pasal mudah tergoda. Setan Dajjal dia dahsyat fitnah Dajjal ni sangatlah berat. So jadi baik hati-hati. Sebab social media ni kebanyakan dikawal oleh Dajjal. Dan Dajjal boleh akses semua data dan maklumat setiap pengguna handphone dan social media. Masuk dalam tu sebab dia nak database. Dia nak nama kita, alamat kita, pasal dia nak detect kita duduk di mana. Dia nak detect kita duduk di mana. Dan dia ada pula software-software dalam tu yang boleh kesan wajah-wajah manusia. Yang nanti kita bincang waktu ini. Tajuk ni panjang, kita nak kena bagi faham macam mana peranan Dajjal dalam media sosial ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. So jadi dekat mana kita nak tengok yang dikatakan bahawasanya perangkap syaitan di FB. Boleh layari FB tapi harus bijak dan berhati-hati. Kena ada agama kat situ. Kalau tak ada agama memang masuk perangkap dia. Jadi salah satunya media sosial ni kan banyak. Buka handphone tu semua tu adalah media sosial lah.
Apa saja dalam tu lah kita tekan. Nak download apa ke. Dia sediakan lagi untuk download, untuk jahanam ke kita. Dulu kita ada sejam sehari. Boleh tengok macam-macam. Sekarang ni kita ada 2 jam, 3 jam. Sebab apa? Nak tengok FB lagi, nak tengok WhatsApp lagi, nak tengok LinkedIn lagi, nak tengok Twitter lagi, nak tweet ni lagi-lagi. Akhir sekali, masa kita habis melayan dan sampai tiba-tiba malaikat maut pun sampai. Malaikat maut pun sampai rantak nyawa. Dalam duduk seronok tengah duduk main dengan FB. Hari-hari download muka kita. Dah bini orang. Saya tengok macam mana budak ni. Bukan saya tengok, duduk perhati tengok. Nak belajar tengok. Apa yang masalah budak kita ni. Yang duduk masuk dalam tu. Kalau yang muda tak apa. Yang tua nak mati pun masuk juga. Duduk cerita macam-macam hai dia. Hak janda so kisahlah. Duduk cari laki dalam tu. Dah tak percaya ke Tuhan dah. Duduk tunjuklah rupa tubuh, batang tubuh dia macam ni. Rupa dia bedak elok-elok kot ni, kot tu. Ambil angle kot ni. Nak tunjuk, nak tayang. Tambah FB ni dahsyat lah. FB ni. Perangkap lah. Perangkap syaitan. Jadi kita jadi asyik duk melayan benda tu. Bangun pagi je, tak kisah anak pergi sekolah kan, duk layan tu dulu. Update ni kan update ni, status ni. Nak ada update kita duk kat mana hari ni, nak cerita kat orang. Kita londeh hai peribadi kita. Kita buka aib kita. Malu kita tu, kita buka kemaluan kita tu. Bilik tidur tu boleh. Bilik tidur pun tunjuk kat orang, tangkap gambar. Walau bilik tidur ni tempat yang sensitif, tempat yang aib kita. Tak masuk dalam IFB, tangkap gambar. Ini bilik tidur kita orang. Husband and wife. Nanti siri kedua kita akan bincang macam mana pula tentang hubungan suami isteri dalam FB ni pula. Hari ni kita nak cerita tentang bagaimana perangkap syaitan yang dipasang untuk memerangkap macam labah-labah perangkap serangga tu. Okey. So, Dajjal dan syaitan dan kuncu-kuncu dia, tentera-tentera dia, telah bersiap sedia memasang perangkap yang kita tak nampak. Di mana dia pasang? Media sosial. Facebook contoh. Ini yang jelas lah. YouTube. Masuk dalam YouTube. Itu cerita media sosial lah tu. Semua ni tujuan untuk menyesatkan iman manusia. Ada, bukan tak ada. Dalam YouTube yang elok-elok. Ustaz-ustaz, ulama-ulama yang bagi talk sebagainya. Kita tak nafikan yang itu. Tapi kita nak cerita yang jahat ni dulu. Yang tak elok ni dulu. Hak baik tak apa. Habis okey, buat je. Cerita yang buruk ni. Dia bila buka FB ni, dia akan jumpa macam-macam dalam tu. Orang dia tak pernah kenal. Dia tak pernah, bukan, mungkin kawan-kawan dia dah hilang lama. Tiba-tiba muncul dalam tu. Dia siapa yang ada apa ni account tu, dia akan boleh tengok lah. Dia boleh masuk account orang tu, boleh masuk account orang ni tengok. Memang sengaja. FB ni dia plan memang macam tu untuk kita dapat berhubung. Supaya bila dengan perhubungan tu, berapa orang boleh tahan nafsu dia. Lepas tu Allah kata, wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Zina ni antara dua lelaki yang bukan mahram, dia boleh berlaku zina. Dia communicate dalam tu, tutak, dia cerita macam ni. Yang ni pula mengadu hai. Dah baru jadi janda, sekarang ni nak buat macam mana. Yang ni pun mula layan. Kerana tak kahwin pun, tapi menghabiskan masa melayan nafsu-nafsi tu. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, nak buat apa? Itu bini orang, kenapa aku nak sibuk-sibuk dengan dia? Melainkan dia ada masalah. Nak mengadu kat kita. Minta tolong doa nak jampi ke sakit sebagainya. Itu cerita lain lah. Itu tak apalah. Itu diharuskan. Itu pun diharus. Bukan wajib. So jadi, kenapa kita larang sangat? Yang kita takut sebab dalam media sosial ni, dah menunggu tentera-tentera syaitan dan dajjal. Dia dah persiapkan dengan tentera dia. Sedangkan umat Islam, Allah suruh persiapkan dengan tentera. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin. Dan Allah kata, dan persiapkanlah daripada kamu tentera-tentera berkuda dengan segala kekuatan. Kita pun orang Islam, Allah suruh persiapkan dengan tentera. Tapi kita dah terlupa dah. Pasal apa dah ramai dah jadi tentera dajjal dengan syaitan ni. Sebab dia gila dengan benda-benda FB ni. Baik, apa yang syaitan buat dengan dajjal ni? Syaitan dengan dajjal ni bertaulan-taulan. Mereka ni berpakat. Jadi dalam media sosial ni, dia ada dah tukang-tukang penyesat ni. Sebab tu kita tengok berapa ramai orang kena tipu, kena scam. Tu dia lah tu sebagai daripada tentera dajjal. Ratus juta orang kena tipu dalam tu. Scammer. Dan scammer ni macam-macam bentuk. Yang jenis penyamar. Dia tahu orang perempuan ni, dia nak goda orang perempuan tu, dia buat satu akaun palsu. Akaun tu dia nama perempuan. Dia buat gambar dia seorang perempuan. Mungkin dia seorang yang kafir, Kristian. Dia nak sesatkan orang Islam tu macam mana perempuan Islam tu. Dia menyamar sebagai orang Islam. So dia study lah pasal Islam. Dia kata, dia ceritalah tentang jadi perempuan ni layan dia. Perempuan tu pula yang layan tu pula memang tak ada suami lagi. Duk cari, tengah mencari. Itu contoh scammer. Kemudian dalam tu ada pengkhianat. Tukang fitnah, hari-hari dia mahu maki hamun. Isu-isu politik dan sebagainya. Maki ni susah cakap lah. Kau punya maki.
Dalam tu ada perogol yang memang kerja dia merogol. Dia akan cari perempuan-perempuan macam ni. Janda ke siapa yang duk gila sangat, dia akan layan. Layan queen. Last sekali, boleh tak kita jumpa kat mana-mana tempat. Mulalah start. Ni yang selalu berlaku. Walaupun isteri orang sekalipun, bila ada kena layan dengan nafsu, dengan sihir, ni tak ada nak kawal dah. Keluar rumah. Keluar rumah. Kadang-kadang lelaki tak bagi dia keluar rumah juga. Nabi sebut apa? Isteri yang keluar rumah tanpa izin suami itu, dia keluar je rumah tak izin suami, Allah laknat. Malaikat laknat. Manusia laknat. Orang-orang beriman laknat. Laknat ni berat. Laknat ni bukan berdosa. Laknat ni kata iblis, laknatullahi alaih. Laknat. Kalau kalau Dajjal, laknatullahi alaih. Kalau orang kafir, laknatullah. Ada doa belakang, laknatullah. Laknat Allah. Laknat ni berat sangat-sangat. Bayangkan isteri yang keluar rumah, isteri yang tetap pada suami, Allah laknat. Nabi kata Allah laknat, malaikat laknat. Laknat ni dah kafir dah jadi dah. Tu. Tu berat sebab tu nak jadi isteri zaman sekarang ni susah dah tengok. Sebab dia tak peduli agama dah. Isteri pula kerja doktor. Laki kerja kerani. Macam mana nak kawal suami isteri yang berpangkat tinggi? Kalau isteri tu beriman, tak apa, dia faham. Dia faham hak sebagai isteri, tanggungjawab dia macam mana, dia faham. Yang tak faham macam mana? Dia berasa dia ibad dengan ego dia sebagai profesional dan sebagainya. Maka di sinilah peranan Dajjal dan tentera dia. Dia tahu dah manusia macam ni. Dia orang dah kaji habis dah. Maka dia letaknya tukang-tukang sihir dalam tu. Orang-orang yang menyamar. Menyamar paling ramai. Scammer paling ramai dalam FB dan sebagainya media sosial ni. Perayu, penipu, pendusta. Semua ada dalam tu. Dan mereka ni memang ready. All the time. Setengah tu dibayar gaji tinggi-tinggi untuk menjahanamkan manusia lain. Duit apa ada? Dia boleh cetak duit. Nak duit, dia cetak duit. Yang penting, Dajjal kata, aku nak manusia ni sesat dan menyembah aku. Itu target dia. Maka dia pasangnya. Kita tengok logo WHO. Logo dia lambang apa? Lambang sarang laba-laba. Di tengah dia ada gambar ular, kepala ular. Itu WHO. Itu semua Dajjal. Nak bagi vaksin. Dalam vaksin tu macam-macam dia masuk. Dia ada satu jenis vaksin dia masuk, dipanggil nanorobot. Nanorobot ni saiz dia 5,000 kali ganda kecil pada rambut kita. Besar titisan air mani tu. Dia duduk dalam badan, dia cucuk ke vaksin masuk dalam badan. So, dalam tu dia ada memory dia. 374 kilobyte memory. Dan dia communicate dengan satelit kat atas langit tu. Dan robot ni kecil untuk membunuh benih manusia. Kan dia nak bunuh, dia nak tinggal 500 juta aja. Maka dia hantar COVID. COVID ni pun dia juga yang cipta. Jadi sebab tu tak ada vaksin. Yang ada vaksin dia aja. Dia yang tahu apa yang dia buat. Okey, so jadi benda ni, bila kita nak kena faham baik-baik, bagaimana benda ni berlaku. Kita kena ambil tahulah benda macam ni. So jadi, tapi ramailah sedihnya, ramai di kalangan kita melihat media sosial ni sebagai satu platform yang sangat berguna. Betul berguna kalau kita pandai guna. Ya, walau kita tak pernah mengkaji buruk dia. Kita tak nampak bahawasanya itulah ciptaan Dajjal dan syaitan. Seperti benda COVID-19. Jadi mustahil syaitan itu berniat baik. Dajjal itu berniat baik kat atas kita. Kita pula tak faham upload gambar kita dalam tu. Gambar tu pula dia scam. Dia simpan gambar kita, dia tahu dah. Dan dia sihir gambar tu. Yang duk kena sihir sebenarnya gambar lah. Kita pula upload gambar kita. Kena pakai cantik. Dah lah jadi bini. Upload dalam FB, nak tunjuk kat orang. Ada setengah orang dia simpan gambar tu. Dia simpan, dia buat file dia satu. Dia simpan gambar-gambar tu. Dia jadi koleksi dia pula. Satu dunia simpan gambar kita. Berdosa kita kat suami dah satu hal. Berdosa lagi banyak kat Allah, kat Rasul ni. Gambar kita dah dibawa satu dunia. Gambar yang tak tutup aurat sebagainya. Kalau yang bertutup pun tak boleh. Bukan seorang tengok. Kalau kita tak ada handphone, tak masuk dalam FB, orang tak tengok gambar kita. Tapi masuk dalam FB, satu dunia Dajjal pun tengok gambar kita. Dah masuk dah pangkat aku Dajjal kata. Sebab tu setengah budak-budak yang bijak, dalam FB account ni mana ada gambar muka dia, dia takkan tunjuk. Dia buat gambar lain, gambar kartun lah, gambar itu ni. Tapi kita yang bodoh ni, bangang tak kerti ni, tak cerdik ni, tunjuk gambar kita bagi orang kenal. Kita tak tahu gambar kita tu satu dunia tengok. Naik saya pakai satelit nak gambar kita. Gambar kita tu gambar. Yang kita tulis ni bukan mati. Di akhirat besok malaikat ambil balik cedok balik tengok apa kita buat. So ini dikatakan media sosial ni adalah perangkap syaitan. Saya cerita ni bukan saya marah pun. Tapi saya nak beritahu. Ada sihir di sebalik itu. Kena tengok dalam hadis Nabi. Macam mana Dajjal. Kita nak kena kenal Dajjal ni. Sebab kita sekarang ni hidup dalam fitnah dia ni. Ni sekarang ni kita dalam fitnah Dajjal. Nak kena kawal fitnah tu.
Supaya kita tak terperangkap dengan dia. Tu kena baca setiap malam supaya Allah pelihara kita ni. Adalah lepas saya cerita sikit-sikit budak ada yang sengah ustaz, saya nak delete semua FB. That's the best saya kata. Kalau kamu rasa kamu tak selamat, kamu buang, remove, delete kamu FB tu. Biar tak duduk dalam tu. Walaupun sebahagian maklumat kamu dah ada pada Dajjal lah. Tapi sekurangnya kamu tak ada akses dah kat situ. Padahal FB ni saya tak nampak mana kebaikan dia. Lebih kepada keburukan. Hak sikit yang kita nampak baik. Pasal apa? Baru sebulan 2 pakai. Nampaklah baik. Pakai sikit lagi tengok apa jadi. Nanti kita nak cerita pula macam mana hubungan tu antara Dajjal, semua benda-benda macam ni. Ini pun sebahagian yang kita boleh share pada pagi ni. Jadi ingatlah perangkap syaitan dekat FB. Wallahualam. Okey, baik. So, jadi kita kenal pula dalam salah satu social media ni ada satu platform yang dipanggil Facebook. Dia banyak lah, dia ada Insta. Jadi kita sembang, ni kita nak fokus ni dulu. So kita ambil tentang apa dia dikatakan Facebook ni. Kalau kita tafsir secara harfiah ada face ni muka buku, muka depan buku tu, Facebook. Baik, dia ada dua variasi, dua version Facebook ni. Dia berasal daripada satu tembok di Israel. Tembok ni sejarah Nabi Sulaiman lah ni, cerita Nabi Sulaiman dulu. Tapi orang Israel ni jahat. Dulu tembok ni dia makan tembok barat. Tetapi sekarang ni dia tak ada lagi dah. Disebut sebagai, dia panggil tembok ratapan. Kerana di situlah kita tengok dalam filem, dalam TV kan, bagaimana orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Di tembok tu. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa. Diselitnya doa-doa dalam tulisan kertas tu, celah-celah dinding tu. Ni orang Yahudi. Jadi kita dah tengok dah macam mana keadaan orang Yahudi ni, mereka ni mengamalkan ajaran agamanya sehingga sampai ke dunia maya. Sekarang ni dah pergi ke dunia maya dah. Asalnya ratapan tu berlaku di tembok. Tapi oleh kerana kebijaksanaan Dajjal ni, dia dah mula nak masuk dalam version yang baru. Maka mereka membuka lagi satu ratapan di ratapan alam maya. Maka pengasas dia adalah orang Yahudi. Itu Mark Zuckerberg ni adalah orang-orang Yahudi. Maka sekarang ni tembok tu bukan lagi nama dia tembok ratapan tu, tetapi dalam bentuk Facebook. Disebut sebagai Facebook. Facebook ni adalah sebenarnya tembok ratapan yang berasal daripada agama Yahudi. Itu. Daripada agama Yahudi itu. Maka lahirlah Facebook tu yang dicipta. Macam mana Yahudi beratap merayu dalam dia punya tembok tu di dinding. Sekarang ni dia bentuk, dia convert. Dia buat conversion dalam bentuk maya. Iaitu dalam komputer, dalam internet dan menggunakan software. Jadi dinamakan sebagai Facebook. Maka di Facebook lah kita mengenali istilah wall ataupun dinding. Dinding wall tu, dinding yang kita tengok depan kita tu lah, yang kita ada tulis tu, yang kita ada type hari-hari tu, update tu. Tu wall lah tu dinding dia. Kalau di Israelnya, dinding betulnya batu tu. Ada dalam gambar saya bagi tu. Jadi di dalam macam mana Yahudi meratap merayu di dinding tu, wall mereka di Israel, begitu juga di dalam Facebook FB kita ni. So kita merayu, mencurahkan segala isi kepala otak kita, harapan kita, doa kita dan sebagainya dalam kita punya wall. Macam mana sama sebiji macam ni dilakukan oleh Israel di Jews di Israel. Konsep sama, bentuk semua sama, semua satu fizikal, satu maya. Tapi realitinya, hakikatnya sama juga. Maka secara konsepsual dia, konsep ni sama dengan ratapan orang Yahudi. Bezanya tembok ratapan adalah tembok maya yang gaib ni tak nampak. Dan tembok Yahudi itu bersifat nyata, maujud. Maka orang yang duduk di sini, dia buat kerja ni sama dengan Yahudi tu. Macam mana Yahudi jadikan agama dia, kalau orang Islam buat kerja macam ni, dia samalah agama dia dengan agama Yahudi tadi. Itu yang kita nak kena faham benda ni. Bukan tak boleh guna. Nak kena jelas. Supaya kita tak jadi sesat macam mana Yahudi tu. Mana kita, mula-mula kita menyembah Tuhan. Kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba kita jadi fanatik, jadi taksub dengan FB itu dan kita pun mulalah mencurahkan. Itu yang kata update status hari-hari tu. Hari ni cerita makan apa, makan kari apa, gulai apa, nak makan apa, nak pergi apa, semalam problem pergi pekan dengan suami. Kemudian suami buat hal,
Suami pula cerita isteri dia keras kepala. Semua meratap, merayu dalam FB ni. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Jus di Israel. Maknanya orang yang duduk kat sini, agama dia adalah agama Yahudi, bukan lagi agama Islam dah. Jadi sekarang perhatikan baik-baik dinding, wall, sahabat-sahabat kita lah, kawan-kawan kita dalam kebanyakan FB. Sesuai tak dengan keinginan mereka kan? Sama tak dengan kehendak Dajjal dan Yahudi. Jadi Mark Zuckerberg ni adalah seorang Jus dengan samar, dengan berselindung, tak nampak, tersangat halus. Dia mencipta dinding ratapan maya ni. Dinding ratapan maya dalam FB. Maka dinding itu sekarang berubah menjadi tembok ratapan di dunia maya. Asalnya di Israel. Maknanya dia nakkan orang ikut agama Jus ni. Dia nak orang ikut agama Yahudi tu. Maka cara mereka mencipta tu sama je. Semua cari konsep berbeza. Kita takkan nak bagi Yahudi tu, Israel. Tak sembah kita kan. Kita takkan sembah menjadi dinding tembok Yahudi. Tapi kita sembah satu benda lagi. Yang benda tu similar. Yang sama dengan apa yang Yahudi tu buat. Jadi apa yang berlaku dalam Facebook ni? Maka dia tempat merayu, merintih, meluahkan perasaan, menyatakan kesedihan. Sehingganya bapak sakit, bapak tengah nazak dalam hospital Takatin. Dia sanggup tangkap gambar bapak dia, tunjuk ke orang ramai. Lepas tu suruh doa. Betul ke cara dia ni? Tak betul. Kita aibkan bapak kita, aibkan mak kita, tunjuk habis ke orang. Kita londeh semua hal kita. Ni apa punya manusia ni? Memang betul lah Yahudi, betul lah orang macam ni. Inilah bangsa Yahudi, inilah orang yang beragama Yahudi. So dia tak faham agama. Kan? Tunjuk gambar seks lah. Tu tak cerita hak jahat lagi. Dia minta nombor pula, dia nak PM direct pula. Hantarlah gambar-gambar seks macam-macam. Telanjang lah, itulah gambar setubuh lah, gambar-gambar. Ya Allah, na'udzubillah. Memang tempat cukup jahat dalam itu. Berjayalah Dajjal. Sebab susah orang nak melepaskan diri daripada nafsu ni. Maka berlakulah pelbagai bentuk dosa. Syirik. Kita minta kepada Tuhan. Dalam FB orang minta kepada Dajjal. So Dajjal dah jadi Tuhan dah sekarang ni. Baik. Tengok balik dalam kita punya FB. Apa kita tulis kat situ setiap hari? Setiap hari dah pagi, petang, tengah hari, malam semua. Apa kita update? Status tu kena update. Nak bagi orang tahu. Nak update kepada siapa? Hakikatnya adalah nak cerita nak update kepada Dajjal. Sebab dalam tu kita pun tak tahu nak tuju kepada siapa. Kalau kita nak tuju kepada kawan kita, buat apa kita nak masuk dalam FB tu? Hantar je lah WhatsApp-nya, terus kepada dia. Tapi tak. Kita masuk dalam satu kumpulan WhatsApp orang-orang Perlis, WhatsApp orang-orang Kuala Kangsar, WhatsApp orang-orang Kuala Lumpur, WhatsApp tu WhatsApp ni. Kita ceritalah hai kita. Kalau sekadar cerita jual barang tak apa lagi. Ni kita cerita high personality kita, hal peribadi kita, kita londeh kepada orang. Tunjuk kepada orang. Kenapa nak cerita hai kita? Apakah kamu menjadi manusia yang ujub, yang berasa diri kamu tu hebat? Ini semua sifat-sifat mazmumah. Tak boleh kawal, memang duduk dalam mazmumah. Dalam sifat ammaratun bisu, sifat-sifat orang kafir. Jadi, bila dia update status dia tu, bukan ditunjuk pada kawan dia. Malahan satu dunia akan tengok. Orang duduk dekat UK, duduk dekat Afrika. Satu dunia boleh buka kita punya status. Dia tengok dalam kita punya FB. Padahal dulu dia tak tahu. Nampak tak teruk, tak teruk. Kalau yang perempuan yang isteri, tunjuk rupa dia pada satu dunia, tu orang akan tengok rupa dia. Sebelum dia orang Afrika tak kenal pun dia siapa. Kalau orang lelaki tak apa. Orang lelaki tak apa, tengoklah mana aurat dia tak ada masalah. Tapi perempuan tu, sedia ada wali. Orang lelaki ni dia menjadi wali. Itu beza dia. Jangan sama lelaki dengan perempuan. Satu dunia tengok wajah dia. Berdosa tu naik atas kepala lelaki dia sama. Sebabkan bini tu degil. Bini tu degil, tak beriman. Sebab tu nak buat apa benda pun, tanya suami dulu. Boleh tak boleh? Oh Ustaz, suami isteri zaman sekarang mana boleh Ustaz? Kita FB masing-masing Ustaz. Setiap orang kena ada Ustaz. Dia mula dah. Sebab sihir tu kalau dah kena nak berubat dah susah. Sebab tu tak boleh mula. Dia last ke dia bercerai. Suami dia senang je. Kalau kamu degil sangat, kamu dah duk sembah Dajjal tu, takat ni hari hidup kita hari ni. So kita berpisah, kamu pergi jalan kamu, aku jalan aku. Aku tak nak ikut Dajjal. Kamu nak ikut, kamu pergilah. Duduklah seorang-seorang hidup kamu. Duduk hidup kamu seorang-seorang, kamu layan dah Dajjal tu. Layan FB kamu tu. Kau makanlah kenyang-kenyang FB kamu tu. Dia ADN macam tu. Ni budak duk kos macam tu lah. Semalam datang berubat kat Kelam macam tu juga. Dia tak tahan Ustaz dengan bini dia, demi FB tu. Bunyi FB dia jadi gila. Malam-malam dia kena tawan dalam pekan. Nak hilangkan stres. Tak tahan lagi pergi hospital ambil ubat psikiatrik. Mungkin korang tak jumpa. Saya dah jumpa, dah tak larat tengok dah benda ni. Dah letih dah. Jadi inilah jalan. Bukanlah jalan penyelesaian. Jalan terakhir tak.
Nak cerita sikit supaya kita berhati-hati. Jangan over the limit. Ingat, jangan update sebarang gambar personal kita. Apa pun jangan update. Tak payahlah kita berjalan, kita pergi Hong Kong, masuk tentu ni kita sedang ke Hong Kong, ini anak kita. Cerita A to Z. Dia dalam software, dia dalam itu. Yahudi ni sebenarnya apa dia cari Dajjal? Dia mencari Mahdi. Dia ada satu software yang dia orang design. Kalau masuk muka yang Eurasian sikit, anak-anak kita yang muka lawa-lawa ni dalam tu, apa yang dia orang buat? Dia ada satu software, gambar ni disimpan. Dia akan scan. Dia tengok, gambar ni Eurasian, perempuan ni. Cuma dia akan attack wanita ni, perempuan ni. Yang muka cantik-cantik untuk dikristiankan, untuk dibinasakan. Dia banyak tentera dia. Tentera dia hebat-hebat. Dia pergi dengan sihir sekali. Susah nak lepas sihir. Jadi yang muka cantik-cantik akhir sekali, tengok apa jadi. Dikristiankan, dikafirkan, dimurtadkan. Pasal apa? Sebabkan FB ni. Contoh. Kemudian yang lelaki pula, dia cari muka yang similar dengan Mahdi. Imam Mahdi tak pakai handphone. Dia tak nak pakai benda tu. Yang orang ni update. Dia nak tengok. Dia update. Dia tengok dan dia scan. Tak sama. Yang mana hampir-hampir similar dengan muka Al-Mahdi, dia dah gambaran Al-Mahdi ni. Macam dah rupa dia. So dia tak sebelah. So dia akan cari. Dia kan ada zoom. Dia boleh zoom satellite tu. Dia zoom sampai. Oh, orang ni duduk dekat mana? Di Pakistan. Orang ni duduk kat mana? Dekat Indonesia. Dekat Malaysia. Di mana tempat dia? Malaysia kat mana? Oh, ada dekat di kawasan Negeri Sembilan contoh. Dia akan zoom. Dia ada detect tempat tu. So dia akan hantar orang pergi. Yang kita tak tahu. Dia tentera-tentera dia. Ni cara mereka dalam sistem. Siapa yang belajar security dalam internet ni, dia belajarlah ilmu ni. Dari segi software dan sebagainya. Kita tak kerti. Tapi siapa saya mengaji juga, tengok macam mana mereka ni punya merancang. Hari ni zaman tanpa sepadan. Siapa boleh bercakap? Cakap dan cakap apa pun. Cuma kita nak bercakap benda yang sebagai untuk menyelamatkan anak-anak kita ni, zuriat kita ni, generasi kita. Kita sebagai ibu bapa, kita kena main peranan. Kena pesan kat anak, cerita kat anak. Adik, abang, benda ni boleh buka abang. Kena ingat syaitan, Dajjal kat belakang tu. Macam mana sihir Dajjal, cerita kat dia. Macam mana esok dia datang, kita tengah lapar, dia bawa syurga, bawa neraka. Yang neraka tu adalah syurga, yang syurga tu neraka. Kena cerita dia budak ni bagi dia faham. So mereka tak rosak, tak binasa. Dan kita jangan berlebih dalam FB sebagainya ni. Ini cerita FB tu hari ni. Supaya kita faham. Okay, boleh faham tak tu? Tu cara dia. Kita nak kena belajar, nak kena tengok. Benda ni ada bang. Kalau kamu buka dalam internet pun ada berlambak ni. Saya nak simplify kan. Cuma nak cerita bagi orang faham. Kalau siapa rajin essay dalam internet tu ada. Type pada situ. Tembok ratapan ke efek ada je cerita dalam tu. Cuma benda ni nak bagi jelas sikit, nak kena cakap sikit bagi faham. Kalau hantar slide tu dia tak reti. Okey, baik bagi faham baik Allah alam. Alhamdulillah, baik. Jadi kita boleh faham yang kita bincang tadi nah. Saya sebut tadi, benda ni benda alam maya. Siapa-siapa boleh akses. Cuma nak faham tu macam mana itu saja. Maklumat dalam internet terlalu banyak. Cuma kita nak kena faham lah mana kita nak ambilkan benda ni supaya kita jelas. Okey. So jadi bagaimana kita nak tahu pula bagaimana sihir-sihir Dajjal berjaya menguasai jiwa manusia muslim. Bagaimana kita nak lihat dalam FB ni? Sebab Dajjal ni yang disebut oleh Nabi, dia mata satu, sebelah lagi mata tu macam buah apple. Belah kiri dia tu menonjol keluar. Dia manusia. Tapi badan dia besar, sasa. Okey, apa yang Dajjal mahu sebenarnya? Dajjal mahu semua manusia menyembah dia sebagai Tuhan. Itu yang dia hendak. Dia hendak itu. Maka merayu-rayu, merintih-rintih, berdoa, mengharap. Cerita sebagai dalam FB tu. Sama seperti bermohon menyembah dia kepada Dajjal. Bila kita duk merayu-rayu dalam WhatsApp tu, duk cerita ni, hai kita, hai itu. Untuk apa tu? Kita nak khabar ke siapa tu? Jadi seperti juga orang tu menyembah kepada Dajjal. Dia meminta kepada Dajjal. Hakikatnya kepada siapakah sebenarnya yang ditujukan rayuan atau rintihan yang menggunakan FB ni? Dia memang tak sangka. Kau tanya dia, kau minta ke siapa tu? Tak sajalah kau mana tahu kau ada orang tengok ke, ada orang baca ke, dapatlah dia dapat suami ke dalam tu ke, atau masuk dalam kumpulan mencari suami ke dalam FB mencari suami ke mencari isteri ke. Kepada siapa sebenarnya dia nak tuju tu? Dia nak fokus kepada siapa? Maka menunggu di situ adalah Dajjal laknatullah. Inilah perbuatan syirik menyembah Dajjal. Dia sembah Dajjal. Bukan dia minta kat Tuhan. Sebenarnya kalau kita dalam sembahyang, kita baca dalam doa iftitah tu, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada siapa kita minta? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard
Inna solati. Inna solati, solatku. Wa nusuki, semayangku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Hanya kepada Allah. Tetapi dalam FB, dia merayu kepada siapa? Dia merayu kepada Dajjal laknatullah. Dia bukan merayu kepada Allah. Maka dia telah mensyirikkan Allah SWT. Bila dia sembah Dajjal saja, gugurlah Allah sebagai Tuhan dia. Na'udzubillah. Ni yang berlaku hari ni. Itulah tandanya manusia itu telah terkena sihir Dajjal. Tanpa dia tak sedar apa benda itu berlaku. Mungkin tak ada orang cakap. Tak apa, insyaAllah. Kita bercakap bab ni. Kita bercakap, kita peringat. Kita sayang agama kita, kita sayang bangsa agama Islam kita sesama kita, orang Islam, orang Melayu Islam. Yang kita cakap ni untuk apa? Untuk selamatkan daripada terus tersesat. Kalau yang mana yang dengar yang apa ni, berhentikanlah. Stop lah buat kerja-kerja macam tu. Tak perlu pun benda tu. Kalau kita tengok balik berapa untung dah kita masuk dalam FB tu. Apa yang kita dapat? Kita cuba tanya diri kita sendiri. Aku dapat faedah apa kat situ? Rumah tangga huru-hara, runtuh rumah tangga, anak-anak jadi tak tahu hala, rosak habis. Dah jumpa boyfriend sini, jadi jalang dah habis. Sebab apa? Jadi kita kena tanya, banyak baik ke banyak buruk? Kalau banyak buruk tak payah, buat berdosa kita. Itu tadi saya sebut, kalau anak, wali dia bapak dia kena tanya. Kalau bini, wali dia laki dia kena tanya. Jangan duk pandai-pandai masuk, duk tanggung dosa kering dia besok. Sebab tu perempuan ni Nabi sebut banyak masuk neraka. Walaupun suami dia tu kata suami dia walaupun tak alim pun, tapi dia tak taat kepada suami. Dia melawan suami dia tu. Ni melawan lah ni. Buat benda yang suami dia tak tahu. Sembunyi pula. Siap masuk lagi dia punya coding dia. Nak buka handphone dia siap dengan coding. Security supaya laki dia tak boleh tengok dalam tu. Jahat tak bini macam ni? Jahat lah nama dia. Dia buat tanggungan suami dia, dosa dia pergi kat laki, pahala dia tak, pahala dia. Ni. So jadi bila isteri dah jadi macam itu, maka rumah tangga akan jadi huru-hara. Dulu anak-anak kata apa? Dulu mak tak macam ni. Mak okey dulu. Sekarang ni semenjak duk main FB ni dah lain perangai mak. Dan mula nak update tu, update ni, upload macam-macam status. Lepas tu anak nak tanya mak minta izin dah kat ayah. Kat baba minta izin tak? Kena tanya tu dulu. Binasa besok, dah sakit kena sihir, baru tanya laki dia. Laki dia jawab macam ni je, ikut suruh kamu, aku tak nak kamu dah. Baru pada muka. Bini petara tu pada muka tu yang Allah duk azab, Nabi duk azab dengan neraka tu. Banyak sangat, nanti kita baca kitab Muhimah tu, macam mana azab-azab bagi isteri yang melawan suami tu. Kena mengaji, kena bagi faham. Dah faham tak nak buat, itu terpulang. Yang penting belajar dulu, bagi faham dulu macam mana Allah nak azab manusia ni. Terutama isteri, suami pun sama juga. Masing-masing tu ada tempat tanggungjawab masing-masing. Okey, so jadi apabila duk merayu hari-hari, merintih, mengharap dalam FB ni, maka jadi syirik dengan Allah. Sebab tu bila kita sebutkan tadi kan, kita kata apa? Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Berkuasa, Maha Pencipta, yang mencipta langit dan bumi. Sebagai seorang Muslim yang ikhlas. Dan aku bukan termasuk dalam golongan orang yang mensyirikkan Allah. Kita katakanlah aku tak termasuk. Maknanya kita tak duduk macam mana yang orang yang dah duduk gila FB tu. Duduk minta mengharapkan macam-macam kat orang tu. Pergi bagi sedekah mencerita kat orang. Pergi semayang mencerita kat orang. Daripada pagi kalau buka tu hari-hari. Setiap 2-3 jam ada update yang baru. Punya hebat macam tu. Lepas tu kita update kat Tuhan cukup lah. Malaikat dah ada dah kiri kanan kita tu. Udah ada dah kiraman katibin. Sebelah kita tu duk catat apa kita buat hari-hari tu. Kenapa kita nak cerita kat orang lain? Kalau orang cerita hari kita tu, kita lain lah pula. Ni kita sendiri duk cerita. Tergedik-gedik kadang orang tak baca pun yang kita tulis pun. Kita ada sonok sendiri. Kita rasa bangga ni masuk dalam FB cerita kat orang kita begini-begini. Kadang pakai tak senonoh dalam tu, tunjuk tubuh badan dia, nampak aurat dia. Baik, so jadi pelayar Facebook perlukan kekuatan iman. Untuk mempertahankan diri daripada serangan sihir Dajjal. Kita kena ada agama. Itu yang kita buat kuliah mengaji. Kuliah kena buka lah. Jangan tak buka kuliah tu. Baca, dengar lah dalam kuliah tu jam mengaji. Tak hari-hari buka, tak faham buka. Rujuk boleh tengok apa makna iman. Yang kena usaha lah sendiri. Yang mengaji tak nak buka, duk delete ya. Kan? Tak mau dengar.
Kalau dengar nanti susah, takut dan macam-macam. Kalau jadi bini lagi jahat. Kalau laki suruh buka, tak nak buka, degil melawan suami. Melawan lah tu. Kalau suami suruh benda baik, taat. Jadi, kena harus segera kembali bersyahadah balik. Sebab kalimat syahadah itu terdapat kekuatan yang boleh menjadi benteng dari serangan Dajjal. Sebab tu dalam kuliah ni macam mana saya bawa kaedah terkenakan dua kalimat syahadah. Sebab tak ada kalimat lain yang boleh lawan sihir Dajjal ni. Siapa-siapa yang ada kalimat syahadah tu, insya-Allah dia boleh kawal diri dia. Serangan Dajjal ni dahsyat. Sihir dia telah sangat dahsyat. Nabi kata, sekiranya aku hidup, pasti aku bersama kamu untuk melawan Dajjal ni. Sebab macam itu. Sampai sahabat-sahabat doa supaya tak hidup zaman fitnah Dajjal. Takut musnah iman tu. Jangan main-main. Benda ni bukan main-main. Sahabat sendiri pun takut. Berdoa, janganlah hidup zaman fitnah Dajjal. Dan kita ni mungkin Allah takdirkan. Mungkin tak sampai lagi ni. Dajjal nak keluar. Tapi bunga-bunga Dajjal nak keluar tu dah hadir dah sekarang ni. Dengan teknologi canggih-canggih. Macam mana Dajjal menghidupkan orang mati. Menurunkan hujan. Semua dah hadir dah sekarang ni. Macam mana tsunami kat Aceh. Dia letupkan nuklear kat bawah tu. Macam mana Aceh hampir tenggelam. Kononnya tsunami sebagainya. Pakai sistem warp. Sistem hub ni macam mana dia turunkan hujan kilat. Semua dia boleh buat sekarang ni dah. Teknologi tu dah ada dah. So kita kena ada kekuatan iman. Nak melawan balik ni. Salah satunya jangan duduk dalam kumpulan tu. Jangan duduk dalam FB yang jahat tu. Kalau kita duduk, kita sekongkol dengan yang tu. Boleh duduk kalau kita reti nak jaga. Tujuan kita pun nak berniaga dalam ni. Apa tak cerita? Cerita pasal barang kita je. Produk kita itu je kita cerita. Kita tak cerita pasal diri kita. Tapi jaga jangan masuk gambar-gambar kita kat situ. Sebab musuh ramai tunggu. Nak membinasa kita. Gambar ni senang je dia puja. Saya ada beberapa orang, banyak kes-kes kita tengok. Main gambar je. Dulu saya sendiri minta, kalau orang minta tolong kan, Ustaz macam mana nak tolong anak saya ni, tak tahulah degil sangat gini kan, buat gambar anak kamu tu. Bagi kita pakai gambar dia. Jadi boleh kita tolong doa situ. Orang buat sihir pun boleh menggunakan gambar. Dia nak jadi wudu ke, dia panaskan gambar tu. Kita duk hangat pijar kat rumah ni. Duk heran, pergi jumpa doktor tak baik. Padahal, pandai sangat masuk gambar kamu. Bagi orang tengok. Nak buang kan senang lah. Dalam FB ni nak delete. Tak boleh delete dah. Gambar kalau masuk sekali ada sampai forever. Selagi tak hancur dunia ni, gambar kita tersimpan. Walaupun kita punya FB dah hilang dah. Itu kena faham bab-bab FB ni. Okey. So, apa kata Nabi? Sebuah hadis yang saya baca ni, hadis ni, terjemahan dia. Sesungguhnya, kata Nabi, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, kata Nabi. Dan sehasta demi sehasta. Mana ikut sedikit, malah sejengkal. Lepas tu asyik lagi, main lagi. Sehasta. Sehasta pula makin panjang, makin jauh masuk ke dalam. Dia ikut ni, dia ikut. Dia punya Dajjal punya media sosial ni. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, sekalipun kamu pasti akan mengikuti mereka. Maka kami bertanya, kata Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah kerja mereka Dajjal ni. Puak-puak Nasara dengan Yahudi inilah kerja mereka. Sebab mereka ni, Tuhan mereka itu adalah Dajjal. Mereka sedang menunggu Dajjal itu keluar nanti. Ya, setelah hadis Nabi sebut, akan keluarnya Dajjal bersama 70 dia punya tentera-tentera dia. 70,000 tu silap tu daripada Isfahan tu. Iran. Iran tu tempat di Isfahan. So, ambil faham hari ni. Ini dia. Ini dia macam ni dikatakan. Kenapa benda ni? Kalau kita dengar tu sangat mudarat. Kita tak faham benda ni. Ilmu macam ni kita seronok je. Kita tak ngaji apa benda. Kita ingat benda ni baik. Jangan. Sini semua raja Dajjal. Faham baik-baik ni? Wallahualam. Alhamdulillah. So, di sini tajuk lagi. Kita cerita lagi sikit bagi faham. Bagi mana-mana suami isteri, ada anak sebagainya. Elok kita belajar benda macam ni. Betul lah orang cakap benda ni kita gunakan untuk faedah. Hak faedah yang baik, saya tak mau komen. No comment. Kita nak cerita macam mana malapetaka FB ni. Bala dia. Sebab dah ramai sangat dah. Sebab saya ni berdepan. Kita kadang-kadang adalah orang minta tolong. Telefon, saya tak payah datang dah telefon je, beritahu je. Telefon mengadu. Dalam perasaan marah. Ini malapetaka FB bagi para isteri. Kita pasal isteri dulu. Pasal isteri ada wali. Wali itu suami. Apakah hukumnya? Cerita hukum dari segi hukum syarak. Isteri buka akaun FB dan menaikkan gambar wajah dia dalam FB tanpa izin suami dia. Dia buat sendiri dia. Pandai-pandai dia dan mereka boleh tunjuk kat orang dia ni
Ceritalah dia ni. Sekali hantarlah gambar dia dengan keluarga dia dalam tu. Tunjuklah laki dia itu ini. Apa hukum? Ni cerita hukum dulu. Mana hukum ni? Kita kena balik kepada Allah dan Rasul. Itu cerita hukum. Hukum isteri. Isteri dia ada tanggungjawab dia. Dia bukan boleh buat lebih-lebih kot pandai dia. Pasal dia di bawah penjagaan wali. Kalau isteri beriman, lain. Isteri tak beriman, dia akan ikut kepala dia. Apa dia rasa seronok dia buat. Baik. Mendedahkan wajahnya untuk tatapan umum kepada orang ramai tanpa izin suaminya adalah perbuatan yang haram. Ni faham. Ni cerita dalam sosial media ni. Kerana si isteri itu telah berkahwin dan dia ada suami. Dan wajah dan dirinya hanyalah untuk suaminya, bukan untuk tatapan orang ramai satu dunia. Ni tunjuk satu dunia wajah dia kat orang ramai. Kenapa nak tunjuk kepada orang ramai? Kamu kena ingat kamu tu adalah isteri, bukannya orang janda ke apa. Janda pun tak boleh. Kalau isteri, perempuan bercerai, lepas bercerai, dia tak ada suami. Okey. Setelah tak ada suami, dia ada wali tak? Ada wali. Perempuan dia bukan boleh menikah sendiri dia. Dia kena jumpa pada wali. Sebab masa nak menikah tu kena ada wali. Paling tidak dah wali tak ada. Semua wali dah mati tak ada. Maka dia boleh jumpa dengan qadi ataupun mufti sebagai mengambil wali hakim. Nampak tak? Punya susahnya bukan boleh buat benda mudah. Maknanya ada lagi wali kalau bagi yang perempuan. Ni satu hal. Kena ingat jadi jangan yang mana jadi bini, jangan pandai-pandai upload permukaan dalam tu. Berdosa sampai mati. Kalau suami tak ampun, tak reda, Allah tak ampun, tak reda, duk kena laknat situlah. Jadi saya sebut, laknat ni berat. Laknat ni Allah laknat dajjal, syaitan, kafirin. Tu standard dia, darjat laknat. Kalau isteri kena laknat oleh Allah dengan malaikat, maka itulah standard dia. Tak masuk syurga dah. Pasal benda ni bila tak mengaji, kita tak faham hukum hakam ni. Hukum ni bukan saya punya, hukum ni hak Tuhan punya. Saya cuma nak sampai je. Nak bagi kita faham supaya kita selamat di akhirat besok, tak ada masuk dalam neraka. Bukan senang, bukan main-main. Masuk tu masuk sudah, tak keluar-keluar dah. Baik. Nak tanya lagi satu soalan. Kenapa isteri ni, untuk apa dia nak dedahkan wajah daripada orang ramai satu dunia? Pasal apa FB ni satu dunia? Tak, saya masuk dalam ni je, dalam kumpulan FB kawasan Perak saja. Perak lah. Orang tekan semua naik nama kamu tu. Untuk apa? Untuk orang kenal kamu. Untuk nak glamour. Untuk apa? Isteri ada iman, takkan buat kerja macam ni? Isteri yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia kena baca izin suami dulu, baru dia boleh dedah wajah dia. Ada nak laki nak bagi? Mampu laki tak bagi, buat apa kamu nak tunjuk muka kamu? Suami kan cakap itu, kenapa nak tunjuk muka kamu? Bang, kita ni zaman moden, bang. Abang yang kolot sangat, bang. Isteri jawab gitu. Ini yang berlaku hari ni. Saya pun perlu juga, bang. Saya nak media sosial juga dengan kawan saya. Nak kenal juga dengan kawan-kawan saya. Inilah jawapan-jawapan yang kadang-kadang suami tak nak jawab. Ikut suka kamu je lah. Maka jadilah dayus lelaki itu. Suami dayus tak masuk syurga. Dia kena masuk neraka dengan bini dia juga. Macam bini dia tu, itulah lelaki. Dia kena pilihan. Kalau suami tanya dia bini dia, kamu nak dengar cakap aku kan dengar cakap siapa? Dengar cakap siapa? Kalau dengar cakap kamu, you go on your own, I go on my own. Last kali cerai. Tu dah bercerai berai tu. Bila dah bercerai dah habis. Tinggal muda-muda lagi dah bercerai dah. Pasal benda macam ni lah. Sebab kasihkan, sayangkan media sosial ni. Dia tak boleh tinggal. Bila dia bercerai dengan lelaki, tak apa. Jangan dia bercerai dengan sosial media dia. Ada yang macam tu manusia. Banyak yang macam itu. Memanglah mungkin ada orang dengar ni, orang kata apa ustaz ni cakap macam tu. Saya tak nak cakap. Saya nak cakap dari segi hukumnya. Itu terpulang kat kamu semua lah. Nak pilih tak nak pilih tu, itu hak kamu sendiri. Yang bagi hidayah ni bukan saya pun. Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Kita kali buat apa? Kita hanya boleh peringat. Ni nak peringat je. Nak tegur, nak peringat. Kalau buat silap, berhenti. Jangan buat dah. Semua orang buat silap. Baik. Apa yang kita nak ingatkan pada anak bini kita akhir zaman ni? Memang indah dunia kalau kita kejar. Cukup hebat nampak. Glamour dan sebagainya. Kadang-kadang laki tertinggal. Bini lagi hebat, lagi advance pada laki. Grup macam-macam grup. Berpuluh grup FB dia. Sibuk tak kira siang malam melayan FB tu. Sampai ke laki dia tak peduli dah. Baik. Tetapi ada sepadan si isteri kena tahu supaya tidak melanggar batasan syarak. Ni segi hukum. Seorang suami, ni ingat ni seorang suami dia harus cemburu kerana perbuatan isteri dia, dosa tu isteri naik ke kepala laki dia.
Kita bukan tak boleh bagi. Kalau benda tu tak berdosa, tak apalah. Patut-patut. Jangan sampai berlebih-lebih. Sebab dosa kamu tu aku tanggung. Dulu bapak kamu tanggung. Lepas aku nikah dengan kamu, dosa bapak kamu, hak kamu naik atas kepala aku pula. Ini kena cerita juga, kena faham. Jadi, kalau si suami membiarkan tidak ditegah oleh suami dia, maka perbuatan isterinya, maka jadi dah dayus laki dia tu. Dayus ni takut, penakut, maka pasal apa? Membiarkan wajah isteri dia ditonton setiap hari, setiap saat, satu dunia tengok. Setiap kali lelaki yang bukan mahram melihat wajah bini dia, maka jadi haram lah. Maka dosa tu sampailah ke laki dia, sampai ke bini dia tu. Setiap kali orang buka, orang tengok ada muka kita, perempuan ni kena ingat, walaupun Imam Syafi'i sebut, kalau mazhab Hanafi dia suruh tutup seluruh aurat kena pakai niqab. Sebab wajah perempuan tu aurat. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya tidak mendatangkan fitnah, maka boleh buka, tak apa. Tapi kalau sekiranya mendatangkan fitnah, maka wajah tu kena tutup. Kena pakai niqab. Tapi kalau masuk dalam FB, dengan niqab tak pakai, tunjuk satu dunia, orang tengok, setiap kali orang tengok, dosa tu sampai kat laki dia. Sampai kat anak bini dia, sampai kat laki. Bini tanggung, laki tanggung. Bini tanggung, laki tanggung. Dah lah dosa yang berlambak-lambak. Ni tak pasal-pasal dengan dosa FB ni. Tu tak boleh tunjuk muka dalam wajah dalam FB. Kalau tunjuk gambar-gambar ramai orang tengok tu tak apa. Ni tak. Personally, satu gambar closing. Close up punya gambar. Memang sengaja nak masuk dalam tu. Close up tak close up. Gambar kita sebiji, muka solid tunjuk tu. Jerawat pun nampak. Tunjuk gambar tu. Setiap kali bukan mahram tengok, setiap kali berdosa. Dosa tu duk turun situlah. Turun macam hujan turun tu. Mungkin gambar kita tak popular, orang tak tengok. Tapi kadang-kadang orang terlintas tengok. Naiklah dosa atas kepala kita tu. Lalu nak tanggung dosa tu, penyakit kita hari macam-macam sakit. Sakit sebab kifarah Tuhan tu. Bala. Sebab dosa ni azab, panas. Dosa ni panas sangat-sangat dosa ni. Yang budak-budak dengar tak nak buka FB tu kan, delete ha. Saya kalau kamu delete, saya cukup seronok kamu delete. Sebab aku tak tunjuk muka kamu lah. Itu tadi saya cakap. Kamu tanya diri kamu, apa penting kamu masuk buka FB tu? Nak tanya dulu. Tanya tu dulu. Apa baik, apa buruk? Jangan duk tikai, tak boleh zaman sekarang. Sudah kira lah zaman. Memang zaman sekarang macam ni, fitnah. Baik. Kemudian, bagi si isteri pula. Kita nak tanya, kenapa kamu berani buat sesuatu tanpa izin suami kamu? Apakah si isteri ingin melakukan nusyus? Nusyus ni dosa, dahaka. Dahaka ni berat lah. Macam kita dahaka ke Allah. Allah suruh solat, tak nak solat. Dahaka. Dahaka azab, neraka. Jadi nusyus ni satu benda yang sangat-sangat mudarat bagi isteri kepada suami. Kena faham baik-baik ni. Ni bab hukum hakam. Nanti sekali lagi kuliah saya buat keluar dengan hadis-hadis dengan dalil dalam Quran. Tang mana yang dikatakan nusyus isteri tu. Ni dalam hal kita ni. Jadi cerita ni zaman dulu tak ada. Kalau ulama dulu, mungkin dia tak cerita bab FB. Saya tak ada FB. Sebab FB ni baru. Bab FB ni baru. Hukum hakam pun baru. Fatwa pun baru. So apa kita nak buat? Kita nak highlight kan. Supaya mana-mana yang jadi isteri sebagainya, belajar. Tu lebih mengaji ni. Bila kita mengaji, yalah, mungkin tersilap. Sebelum ni kita tak perasan. Kita tak perasan, benda ni bahaya. Tapi saya jumpa budak-budak ramai juga yang mengaji IT ni. Saya tanya, kamu tak masuk ke? Tak ada, Ustaz. Orang yang mengaji bab ni, dia faham. Dia tak nak masuk muka dia. Dia tahu penyakit banyak dalam tu. Tapi yang tak reti ni, yang tak reti dia tunjuk muka dia dalam tu. Na'udzubillah lah. Kita kena cepat-cepat berhenti dah. Bertobat dah benda ni. Bertobat minta Allah deletekan gambar-gambar kita dalam FB tu. Sebab isteri ni jadi nusyus. Dahaka ni. Dahaka ni neraka. Walaupun dia sembahyang, dia puasa, dia apa. Dia kena masuk neraka juga pasal dia dahaka kat laki dia. Nusyus ni bukan cerita pasal sembahyang. Dia kalau dahaka sembahyang tak guna dah. Tak dapat edah dah. Puasa ke hapah pun tak dapat dah. Sebab hukum ni berat. Lepas tu kena laknat lagi. Bukan saya jatuh hukum. Nanti kita bagi hukum dalil. Mana yang Allah katanya Nabi sebut. Sebab tu letak isteri dengan suami kali main-main. Dia benda agama. Benda agama. Dia kena faham sungguh-sungguh. Okey. So jadi, isteri pula jangan terlalu gairah dan seronok upload gambar dan kisahnya dalam FB. Kerana itu membuka aib kemaluan diri dia dan suami dia dan keluarga dia. Dia cerita hai diri dia ni dalam FB ni bagi kawan-kawan dia tahu dia ni kat mana duduk sekarang ni. Sekarang ni dia sengaja buat meniaga emas, dia meniaga itu, dia cerita ke orang ni. Kenapa kamu nak cerita ke orang? Kamu tu siapa? Ini persoalan bila dalam rumah tangga
Dalam hidup atas muka bumi ni, kita tertakluk di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hukum hakam yang kita kena taat. So, jadi bagi yang jadi isteri, yang dengar kuliah yang saya sebut pada pagi ni, ambil beratlah, belajarlah baik-baik. Kita nak tegur ni, nasihat ni saya bukan marah. Saya nak nasihat, takut terlanjur, takut tersilap. Mungkin tak faham. Mungkin kamu tak faham peranan Dajjal ni. Mungkin baru mula main FB. Baru dapat handphone ni. Anak hadiah. Anak hadiah handphone bagi mak huru hara. Dulu mak tak reti. Lah mak dah pandai, pening kepala papak pula nak melayan perangai mak. Dah start buka akaun-akaun situ. Ni masalah dia. So, jadi yang mana yang dengar tu belajar faham baik-baik tentang perkara-perkara macam ni. Ini sangat penting. Ini melibatkan perintah Allah dan larangan Allah. Islam tu satu perintah, satu tegahan. Mana yang perintah kita buat, mana yang larangan kita tinggal. Itu nama dia orang beriman kepada Allah. Jangan lawan hukum Tuhan. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Okey, yang ni slide yang last pagi ni. Tajuk ni simple je. Isteri saya adalah milik saya, bukan milik bersama. Ni kena faham ayat ni. Isteri saya adalah milik saya, bukan milik bersama, bukan milik orang lain. Macam mana katakan milik saya atau milik bersama? Baik. Apabila anda membiarkan isteri anda terlihat auratnya oleh lelaki lain, tunjuk, tayang dalam FB tadi, sosial media tadi, tunjuk ke orang, bagi lelaki lain tengok, lelaki yang bukan ajnabi, lelaki yang bukan mahram, maka itulah nama dia isteri bersama. Isteri kita bersama dengan orang lain dah, bukan bersama kita lagi dah. Nakkah isteri kita macam tu? Kita susah payah tanggung dosa dia. Aku terima bapa mentua kita kata apa? Aku nikahkan dikau dengan Pulanah binti Pulan, dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. Kita pun terimalah. Aku terima akan nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. Maka berpindahlah segala tanggungjawab, segala dosa pahala daripada bapa kepada kita tadi. Dah pindah, kita pun tak apalah, berkahwin sebagainya, dapat anak sebagainya. Kemudian tiba-tiba isteri kita pergi tayang pula dalam media sosial. Muka dia cerita habis semuanya. Dulu isteri kita, sekarang dia bukan lagi isteri kita dah bersama. Mana isteri kita dah bersama-sama dengan lelaki-lelaki yang bukan ajnabi, lelaki yang bukan mahram dah. Orang dia boleh tengok dah. Orang dia boleh kenal bini kita dah. Dulu orang tak kenal bini kita. Kita target kita kawan-kawan kita, tetapi sebenarnya kita mendedahkan kepada seluruh dunia. Termasuk orang kafir pun boleh tengok, Dajjal pun boleh tengok, semua boleh tengok. Bala tu, saya kata bala ni malapetaka sosial media. Jadi wajah isteri kita bukan untuk dikongsi bersama dengan orang lain dalam media sosial. Kerana jika itu berlaku, suami itu jadi dayus. Tak apalah, orang marah pun marahlah kat saya, tak apa. Tapi saya nak cerita benda sebenarnya. Macam mana benda itu berlaku. Suatu para ulama', dia haramkan bini dia duk masuk dalam FB cerita tu. Ulama' cerita. Kita tak jadi ulama' lagi. Tak boleh lah tak jadi ulama' ke, kena tak boleh benarkan benda tu berlaku. Pasal dia dosa tu datang kat kita, bukan sikit dosa ni. Kalau ada setiap satu hari, ada 1,000,000 orang buka lah tengok, terlihat gambar isteri kita dalam tu. Dia tengok-tengok, naik nafsu dia lawa. Lawa orang perempuan ni, Dosa tu kat kita tu sampai dah. Sampai dosa tu. Dosa satu dunia sampai. Dulu dosa tak sampai. Pasal apa? Duduk di rumah je. Duduk kat kampung je. Tiba-tiba dia upload dalam akaun dia. Hebat tak hebat Dajjal? Saya nak cerita pasal Dajjal. Hebat tak hebat? Bijak tak bijak Dajjal? Dia dah kaji dah macam mana nak membinasakan rumah tangga manusia orang Islam ni. Bukan susah pun. Dia create teknologi. Dia blast. Orang mula buka minat. Mula cerita baik. Mula semua cerita baik. Lepas tu cerita jahat mula dah berlaku. Yang saya nak cerita ni, benda yang akibat dia. Impak dia. Ke atas rumah tangga kita. Isteri kita. Kita sayang kat isteri kita. Kita tak nak dia masuk neraka. Kita ada dia masuk syurga kita. So, please. Kalau ada yang tak perlu, buang saja akaun tu. Tak perlu pakai pun. Cukup dengan WhatsApp ke, call ke cukup. Daripada kita nak melampau-lampau melebihi batasan syarak. Sebab kita kena ingat, kita takluk dia dalam hukum syarak Allah SWT. Neraka ni pedih nah. Hari ni kita duduk tahan. Tak apalah, kita nanti lain kali lah kita buka. Kita nak tutup akaun kita. Tetap mati. Kita tetap mati datang bila? Benda tu masih aktif dalam kita punya, dalam alam maya. Dosa duk turun dalam kubur tu. Ke dalam kubur tu dosa turun. Malaikat pergi hantar dalam kubur tu dosa azab tu. Kamu yang nak sangat ya. Kamu nak tunjuk ke orang wajah kamu. Sekarang kamu terima bala dia. Turun bala hari-hari. Bala azab dalam kubur. Nak kamu macam tu? Allah, itulah kalau cerita orang tak percaya benda macam ni. Kalau melainkan yang ada agama je.
Yang beriman kepada Allah, dia kata betul lah. Dia kena berhenti dah. Yang tak ada agama, tak apalah, kita nak buat jahat pun. Memang kamu tak nak buat jahat, tapi kena ingat, kalau lelaki tak apa. Lelaki orang nak tengok dia bukan aurat. Kalau takat tengok muka je tak ini masalah. Tapi kalau perempuan, tengok balik Imam Malik kata apa kalau wajah wanita. Abu Hanifah kata apa? Imam Asy-Syafi'i kata apa? Imam Hanbal kata apa? Apa kata mereka pada wajah seorang wanita? Dia hanya boleh kalau kata Imam Syafi'i sekiranya tidak mendatangkan fitnah, maka tak apa. Tapi kalau mendatangkan fitnah, pergi tempat khalayak ramai, jadi fitnah atas isteri, atas wanita tu, maka dia kena tutup, kena pakai niqab, tutup pakai furdah ke apa ke dekat wajah dia tu. Tapi kalau tak ada fitnah boleh buka. Kan? Tapi mendatangkan fitnah kena tutup. Lah ni tak, orang dah tak kisah dah. Pakai face mask. Betul saya kata lah ni, masa ni lah kita nak berubah. Allah bagi kat kita peluang. Jadi nak berjalan pakailah niqab. Tutup, beli tak payahlah pakai lagi face mask tu. Belilah pakai, bubuhlah kat muka tu berjalan. Sementara orang tak kisah. Besok bila kita pakai pun lepas ni, perempuan yang pakai tu bila berjalan pun orang tak heran. Pasal apa? Cina, Hindu pun pakai, doktor pun pakai, semua orang kena pakai dah. Orang lelaki pun kena pakai niqab. Hebat tak hebat? Allah Ta'ala nak didik kita. Kita tak nampak benda tu. Masa ni lah nak guna peluang. Pakai je, belilah sekejap berapa sen sangat pun. Kain tu tutup kat muka, dah berjalan. Kan selamat. Kalau gambar orang tengok pun, orang tengok dekat gambar, tak nampak muka. Kalau orang tengok gambar kita pun, dia close up gambar kita pun, nampak pakai tutup. Tak nampak mata je. Tak kenal kita siapa dia. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi inilah masa dia Allah bagi kat kita. So, gunakanlah yang terbaik. So, jadi inilah slide kita punya kuliah pagi ni yang dapat saya bincang. Jadi, ada lagi sesi yang seterusnya. Ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua lagi panjang. Ini masalah, banyak kita akan bincang masalah antara isteri, suami, keluarga kita dalam penggunaan sosial media ni. Kat mana kita punya sekatan kita, boleh tak boleh? Mudarat tak mudarat? Kalau orang tak beriman, it's up to you. Saya tak mau komen apa. Kalau dia rasa dia beriman kepada Allah, dia kena jaga. Dia nak pakai boleh, dia nak layar boleh habis, tapi dia kena sepadan dia. Jangan tunjuk diri dia siapa. Tak perlu. Cerita nak tengok dalam tu sikit cukup. Boleh, bukan tak bagi langsung. Boleh. Tapi jangan go beyond kemelampauan di belakang sana tu. Sampai menyebabkan dosa tu naik atas suami dia. Tak pasal-pasal suami dia tanggung dosa. Sebabkan perangai dia tu. Sebabkan akaun dia buka tu mendatangkan dosa pula kat suami. Dah lah suami tu nak baca Fatihah pun susah, nak ini pun susah, semua susah. Tiba-tiba bala dek bini ni dengan sebabkan akaun dia buka tu datang lagi. Allah Tuhan. Allah dia tak kira. Dia dah bagi tahu pesan kat kita dah. Dia suruh jaga isteri, jaga anak isteri kamu daripada api neraka. Allah dah pesan dah. Jaga. Allah dah pesan siap-siap dah. Jaga anak bini kamu daripada bakaran api neraka. Ni dia lah ni yang saya duk cerita ni. Ni lah benda dia. Macam mana nak jadikan baiti jannati? Nak jadikan rumahku, syurgaku? Isteri yang nak jaga bukannya suami. Isteri tu. Okay. So, jadi di sinilah peranan dia. Okay. So, jadi untuk ini, pagi ni insyaAllah kita selesai setakat ni dulu. Nanti saya ingin berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.